Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana sahabat-sahabat, dengar tak? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Gemuk sikit tapi. Ha? Gemuk. Macam ada studio. Gemuk eh? Dekat office ni. Lawan office. Ha? Gemuk ke? Gemuk. Mungkin bilik tu tak ada kain kot. Ya, baik buka pintu eh. Buka pintu. Saya buka. Okey, kita tunggu sahabat-sahabat kita masuk dulu. Kita tunggu sahabat-sahabat kita masuk dulu. Tutup TV jap. Ha? Okey ah, suara okey. Okey, cikgu. Okey eh. Okey. Alhamdulillah. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Saya hari ni first dose. Pfizer. Oh, lupa. Apa? Pfizer ke Pfizer? Pfizer. Ha. Golongan kayangan ni. Pfizer kan untuk golongan-golongan kayangan. Sakit. Kena rehat je pun, banyak rehat. Rest. Saya banyak minum air. Lepas tu saya ambil Cure tadi. Oh, okey. Lepas injek ambil terus Cure. Lepas tu petang ambil Cure lagi. Okey, kita 2 minit lagi kita start. 2 minit lagi start. Okey, jutawan Fahmi mana? Ada cikgu, saya dengan Pak I ni. Okey, nanti bila saya dah start nanti apa? Mute. Semua eh. Baik. Okey, malam ni boleh check tau, check. Ada masalah apa semua boleh tulis itu soalan dia. Okey, alhamdulillah dah 12 orang. Apa khabar sahabat? Lama tak dengar laungan ni. Apa khabar sahabat? Luar biasa. Winners. Lupa. Luar biasa. Winners. Apa khabar semua? Luar biasa. Winners. Excellent. Okey, kita dah boleh. Suami tolong mute eh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, tak apa, tanya dulu, macam Jin tanya nanti sekejap lagi. Habis je apa yang saya nak bawa hari ni, iaitu tajuk kita yang kita akan kupas hari ni, cabaran dan strategi. Okey, sebelum tu kita bacakan Al-Fatihah dulu, sedekahkan untuk diri sendiri, sedekahkan untuk orang tua kita yang masih hidup ataupun dah meninggal dunia, sedekahkan Al-Fatihah kepada nenek moyang kita dan saudara mara yang telah meninggalnya, dan sedekahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para nabi, rasul, para anbiya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah malam ni adalah malam yang pertama kita buat coaching secara online. Okey. Jadi
tahniah kepada sahabat-sahabat. Ya, hari ni kalau saya tengok 15 orang ni, okey, Airo Fahmi, Sipu Mizi, Jutawan Azman. Yang iPhone ni siapa iPhone ni? Boleh perkenalkan diri tak iPhone ni? Jutawan Isa, Kan Isyad, Muhammad Qadri, Nur Adilah Hasan, Pak IS16 Sabaruddin, Jutawan Saiful Bahari, Vivo 1901 ni boleh perkenalkan diri tak siapa? Jutawan Zikri, ya. Alhamdulillah ya. Hello cikgu, Cik Dah ni. Kalau Vivo tu. Oh, Vivo Cik Dah. Terima kasih Cik Dah join kita punya coaching malam ni. Okey, jadi alhamdulillah kita akan ambil masa lebih kurang Adilah Hasan, newbie sama je. Saya pun masih baru lagi dalam bisnes ni, tak pernah pun rasa macam lama. Ya. Alhamdulillah kita dah 3 kali buat preview method. Zoom preview kita dah buat dah 3 kali dan alhamdulillah sambutannya memberangsangkan dan seronoknya. Sebenarnya saya bermulanya pandemik COVID-19 hari itu, bermulanya lockdown, saya agak kalut sikit, tertekan sikit sebab saya dah tak ada kaedah nak support team. Sebab kita S16 daripada penubuhan kita S16 memang kita menitik berat tentang support team. Okey. Memang kita menitik beratkan kita punya support team. Kalau sebelum ni kita boleh buat offline, tapi bila datangnya pandemik, so saya dah memang kurang ataupun memang teknik untuk support team tu agak lemah. Okey. Jadi saya perasan sahabat-sahabat bila kurang dah dapat support, perkembangan bisnes itu tidak serancak yang dulu. Kalau dulu masa saya buat service center pun, masa tu pangkat service center, income boleh melompat 2,000 kenaikan sebulan. Kenaikan bukan income 2,000, mana kenaikan 2,000 sebulan. Kenaikan, maksud katalah bulan ni 1,000, kenaikan 2,000 jadi 3,000. Maksudnya itu income service center. Bukan income berang lagi tu. Maksudnya apa? Kita punya support team kuat menyebabkan orang kata pembelian SIM card di bawah kita tu tinggi, menyebabkan kadar pendaftaran di bawah grup kita tu tinggi dan kita terus berjaya lah. Orang kata grup kita antara grup yang terawal membina tim yang besar. Tapi itu biasa tuan-tuan dan puan-puan, itu biasa sebab dalam kita tengok sejarah-sejarah dunia, kerajaan tu biasa. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Tapi kerajaan yang boleh bertahan itu adalah kerajaan yang kreatif, kerajaan yang suka membaca, kerajaan yang suka belajar. Maksudnya dia dah jatuh tapi dia belajar untuk dia bangkit kali kedua. Okey. Jadi hari ini adalah coaching kita yang pertama. So tahniah. Kalau boleh sahabat-sahabat aktif chatting sikit. Bila saya kata tahniah dan syabas bagi tepuk tangan untuk diri sendiri sebab anda hari ini adalah insan yang luar biasa dan saya bersyukur memanjatkan kesyukuran ini pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab sekarang ni dengan datangnya pandemik COVID-19, Allah menghantarkan COVID-19 ini sebagai satu hikmah yang besar kepada kita semua untuk kita terus belajar. Jadi sekarang ni kita berada di rumah masing-masing, di office masing-masing, kita boleh sama-sama lagi berjumpa untuk sama-sama belajar macam mana kita nak terus konsisten. Dalam bisnes ni kita tidak penting kalau kita boleh buat dengan laju. Boleh, bagus. Kalau laju dan konsisten, alhamdulillah. Tapi kalau kita slow, kita pertengahan laju, tapi kalau kita boleh buat secara konsisten, itulah kejayaan yang sebenar. Okey, jadi bila datangnya pandemik ini, kita dah jumpa satu metod. Metod ini juga saya belajar dengan my mentor. 2010 dulu, my mentor Sipu Datuk Zul. Masa tu dia tak dapat Datuk lagi, sebab tu saya banyak panggil dia Sipu Zul. Sebab saya kenal dulu dengan nama Sipu Zul. Masa tu umur dia 26 tahun. Masa tu 26 tahun. Namun budak muda ni mempunyai rasa tanggungjawab yang besar, yang berat kepada ibu bapanya. Memang dia mengambil berat terhadap mak dia. Sehingga Allah mengangkatkan darjat dia sampai umur 26 tahun dia jadi jutawan dah. Sebab apa? Dia pernah bercakap dengan saya tak akan kahwin cikgu selagi tak hantar mak ayah saya pergi haji. Saya pun fikir, ya Allah, luar biasa cara mereka berfikir. Maksudnya, anak memikirkan
keperluan ibu dulu berbanding keperluan diri sendiri. Akhirnya Allah mengangkat darjat dia. Hari ini kita berjaya bukan kerana kita hebat. Kita berjaya hari ini kerana doa ayah kita, doa ibu kita, doa adik-beradik kita, doa saudara mara kita, doa jiran-jiran di kampung kita. Saya percaya benda itu. Saya tetap percaya. Orang kata tak betul, saya tetap yakin benda itu betul. Tapi saya tidak memaksa anda untuk menerima benda ni. Ya, sebab doa ibu ni tak ada hijab dah. Direct. Submit kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Kejayaan kita ini bukan kerana kita hebat, bukan kerana kita rajin. Kalau nak kata rajin, saya juga bukan rajin. Tapi mungkin berkat doa mak saya, Allah menghantar ejen-ejen berkualiti seperti sahabat-sahabat hari ini. Dan saya bersyukur. Jadi saya terpanggil untuk bersama dengan mentor lagi pada tahun 2020. Setelah my mentor terjun balik dalam networking. Dan saya bersyukur sangat, mimpi jadi kenyataan. Saya pernah mimpi yang saya dan my mentor dalam mimpi itu, kita orang berbincang untuk terus membantu masyarakat. Dan Alhamdulillah, my mentor ambil keputusan untuk terjun sekali lagi dalam network marketing. Walaupun dia sekarang pun rumah sendiri pun 4 juta. Orang kata dah ada satu syarikat daripada saya follow daripada resources, Senai Berhad, hari ni holding, Sinai Holding. Memang cukup sukses dan saya bersyukur daripada dia nak buat trading, hari ni dia buat networking. Itu yang best. Dulu trading. Dia buat Zarah dulu trading. Jadi apa yang saya dapat belajar dengan dia, dia bangunkan di saat pandemik COVID-19, company Zara's World, tapi macam mana dia boleh bangunkan bulan pertama hampir 200,000. Dan bulan ni boleh cecah sampai 500,000. Sebab metod yang diguna adalah online method Zoom. Maksud ini yang kita kena yakin hari ni, apa yang saya nak share pada sahabat-sahabat semua. Okey, anda adalah hidup kita ni pilihan di tangan kita. Sama ada kita nak stay mendengar malam ni mungkin sampai pukul 10 ataupun pukul 10.30. Terpulang pada anda untuk anda stay. Dan apa yang saya cakap ni terpulang kepada anda, pada diri kita sendiri untuk believe apa yang saya share ni adalah satu benda bermanfaat atau tidak. Saya tuan-tuan dan puan, startnya pandemik, saya agak bela, buntu, rasa bercelaru, rasa ketakutan. Sebab apa? Saya tahu dalam network ni kita kena bantu tim. Kita kena fikirkan macam mana nak develop tim. Ya. Alhamdulillah selepas bersama dengan my mentor, dulu 2010 saya belajar teknik offline. Okey, saya belajar teknik offline dan 2021 my mentor sanggup pergi belajar dengan individu-individu macam mana dia boleh letup sale. Orang kata bermula daripada pandemik, income-nya zero, sampai PKP 3.0, income-nya 200,000 dengan satu company lain. Maksud my mentor ni sanggup pergi jadi macam musang berjanggut lah. Walaupun dia jutawan, multi jutawan, melahirkan 300 orang jutawan, tapi dulu dia melahirkan dengan teknik offline. Tapi macam mana dia nak bantu hari ini tim dia dengan teknik online? Dia sanggup daftar diri dia, berlakon yang ini tak ada apa-apa, masuk MLM tu, masuk MLM ni, akhirnya dia berjumpa satu metod yang mana seorang leader ni menjana pendapatan 200,000 sebulan, bermula daripada lockdown pertama, income-nya kosong, hari ni lockdown 3.0, dia boleh menjana pendapatan sehingga 200,000 sebulan, walaupun program dia kena maintain 500 sebulan. Cuba tuan-tuan, sahabat, anak didik S16 fikirkan. Dengan program yang maintain 500 sebulan pun, ada orang buat 200,000 sebulan. Company daripada US. So kita bukan nak buat company tu, tak. Saya nak cerita adalah teknik yang dia pakai. Apa yang dia pakai? Menggunakan teknik Zoom. Maksudnya, kita buat link Zoom. Saya yang bayar kepada Zoom apa semua ni, ini kita bayar untuk package yang kita bayar monthly. Dan kita ada buat komitmen untuk macam jutawan Fahmi buat slide show apa semua, jaga untuk Zoom. Dan tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, hanya ambil link, just share kepada prospek. Itu je teknik dia dipakai. Cuma dia buat pagi malam, setiap hari 6 kali seminggu. Nampak tak? Dia punya willing untuk berjaya. Dia punya keinginan yang tinggi untuk berjaya. Jadi, saya nak ucapkan tahniah kepada anda malam ni, 19 orang ni yang masuk, yang sanggup ketepikan. Sebab apa? Sekarang ni, Lee Zijia tengah berlawan badminton. Tapi saya ni peminat badminton tau. Memang gila badminton. Tapi saya ketepikan Lee Zijia kejap. Sebab Lee Zijia memang kaya. Lee Chong Wei memang kaya. Pemain badminton semua kaya.
Dah kalah dah. Allahu Akbar. Kalah dah. Tak apalah. Dah, dia ada banyak lagi masa dia tu. Dia muda lagi. Okey. Jadi yang penting jangan give up Lijeja. Jangan give up. Terus jadikan perangai itu attitude macam Lee Chong Wei, jatuh bangun akhirnya jadi champion. Ya. Sama juga dengan bisnes kita ni, jatuh itu pasti. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita jatuh 6 kali, bangkit 7 kali. Kita jatuh 8 kali, kita bangkit 9 kali. Maksudnya bila datangnya COVID-19, kita semua jatuh, tak boleh nak buat secara offline. Tapi dengan teknik yang kita buat sekarang ni dah nampak hasil dah. Saya seronok ada beberapa orang leader yang call saya, cikgu terima kasih kerana ambil tanggungjawab buat Zoom method. Okey, ambil Zoom method dan dia nampak dia boleh share link kepada tim dia dan tim dia dah mula nampak semangat, dah ada yang dah mula restock SIM card. Alhamdulillah, ini satu benda petanda yang baik. Okey, sekarang kita ada 20 orang sahabat niaga yang betul-betul untuk berjaya. Saya doakan 20 orang ni berjaya dunia akhirat. Saya berjayakan 20 orang ni cepat naik branch. Saya doakan yang dah naik branch, melahirkan branch yang ramai di bawah jaringan dia. Dan saya nak terus kepada topik kita malam ni, iaitu cabaran dan strategi. Okey, saya minta sahabat-sahabat semua, boleh tak tulis apa cabaran tuan-tuan dan puan-puan? Tulis satu je. Apa cabaran? Bila dah join bisnes ni, apa cabaran? Boleh tulis kat situ. Nanti sekejap lagi saya baca. Okey. Namun sebelum tu, saya akan terus bercerita. Saya rasa topik ni agak penting sebab apa? Saya juga memikirkan tentang CNS. CNS ini maksudnya challenge and strategy. Cabaran payah nak okey, bagus. Tak reti buat online. Okey. Bagus. Terus nanti saya akan jawab soalan ni, cuma saya okey, cantik kat sini. Cabaran payah nak konsisten. Okey, Ahmad Nabil sini. Hari ada pembantu Ahmad Nabil. Kita kena ajar anak-anak kita biasa dengan bisnes. Ambil kursi duduk sini. Ambil kursi duduk sini. Okey, kita bagi handphone kat dia. Kita minta dia tulis. Okey ni. Pen satu. Okey. Okey, kita minta dia tulis. Yang pertama abang tulis tu. Apa nama cabaran-cabaran. Cabaran-cabaran sahabat kita ni. Jadi okey. So ada soalan cabaran tulis. Okey, saya doakan 21 orang yang join ni. Okey, yang pertama okey, cabaran payah nak konsisten, tulis. Payah nak konsisten, tak reti nak buat online. Okey, cepat give up, tak pandai buat online. Okey. Apa, teruskan lagi. Okey. Tapi saya nak share kepada anda. Okey, saya nak share kepada anda. Cabaran ini bermula sebenarnya sebelum kita buat bisnes lagi. Sebelum kita buat bisnes, cabaran dah sampai kepada kita dah. Okey, kerana apa cabaran tu ada kepada kita? Okey, kerana kita terbentuk disebabkan dua perkara. Okey? Okey? Kita terbentuk disebabkan dua perkara. Okey, ingat balik, diamond terbentuk daripada apa unsur diamond? Belian tu unsur dia daripada karbon. Betul? Okey, tapi kalau dia berada di tempat tiada tekanan tinggi, dia hanyalah sekadar arang saja. Itu tak bagi manfaat untuk kita buat bakar-bakar arang. Tapi kalau dia berada di kawasan bertekanan tinggi, dia berada di kawasan bertekanan tinggi. Okey, Nabal Nabil sini sini tekan sini. Kita akan cek sini. Ni, tulis ni. Okey. Dia ada apa nama? Di kawasan bertekanan tinggi, akhirnya dia jadi belian. Maksud unsur yang sama, satu kawasan tak ada tekanan, satu ada kawasan yang kuat tekanan. Akhirnya dua benda yang berbeza. Asalnya unsur yang sama, jadi dua benda. Sama juga kita manusia. Asalnya kita daripada Adam dan Hawa. Kita daripada keturunan Adam dan Hawa. Tapi kenapa kita jadi macam ni? Orang yang
suka menghormati orang, suka belajar. Disebabkan inilah persekitaran kita. Dua perkara yang kita bentuk, dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita hidup. Itu dah maksudnya. Hari-hari siapa yang kita selalu dengar. Kan? Yang kedua, buku apa yang kita baca. Buku apa yang kita baca. Kita baca sejarah Rasul, kita baca buku politik, kita baca buku pendekar, buku baca lawak, baca buku bisnes. Ini mempengaruhi diri kita. Kalau kita suka membawang, begitulah diri kita. Jadi, dua perkara ni amat penting dalam hidup kita, iaitu dengan siapa kita hidup. Okey, kita daripada kecil lagi hidup dengan siapa? Yang membesarkan kita adalah mak ayah kita. Okey, kalau mak ayah kita punya mind setting, mind setting dia daripada kecil lagi dia kata, kalau kau nak kaya mesti bisnes. Makan gaji nak senang boleh. Tapi kalau kau nak kaya mesti bisnes. So, daripada kecil lagi, minda kita dah mula terdidik. Nak kaya, nak berjaya, nak tolong orang, nak bagi zakat, nak bagi sedekah, mesti bisnes. Kalau makan gaji, rata-rata boleh senang. Tapi kalau pangkat jusa yang gaji berapa ribu, puluh ribu, itu boleh kaya. Kita panggil jutawan makan gaji. Contohnya orang kerja dengan oil and gas, orang kerja dengan Petronas. Gajinya 60,000 sebulan, macam kawan saya Abang Jan, gaji basic saja 60,000 sebulan. Tingkat 17 di KSCC. Maksudnya, dengan makan gaji pun dia jutawan. Dia kaya dengan makan gaji. Betul. Maknanya hari ni tak ramai orang macam tu. Tak ramai macam tu. Tapi yang ramai hari ni, kita hidup hari ni, mentaliti kita daripada mak ayah kita, kerja makan gaji. Jadi ini, tak salah makan gaji. Saya bercakap, ni bukan sekonon kata, saya sendiri pun makan gaji, keluarga saya makan gaji. Cuma nak cerita, cara kita berfikir. Itulah cabaran yang paling besar yang kita hadapi sebelum kita nak mulakan bisnes. Yang kedua, seka-seka kita ni, family kita sendiri, ataupun adik-beradik kita sendiri, ataupun kawan-kawan kita sendiri, banyak kali dah join bisnes, buat bisnes, asyik gagal. Dan bila kita tengok kegagalan mereka, akhirnya kita buat satu kesimpulan pada otak kita. Kita buat satu kesimpulan pada otak kita. Okey? Kita buat kesimpulan pada otak kita. Okay. Kalau ada soalan, abang-abang tekan itu. Kalau tidak, abang stay sini, bagi tak keluar. Okey? Kita akan buat satu kesimpulan. Oh, bisnes tak boleh lah. Ramai yang gagal. Sebab apa? Kita ada cabaran pada diri kita, suka ambil yang negatif. Saya nak tanya sahabat-sahabat semua, ada tak orang yang bisnes berjaya? Saya nak tanya. Ada tak orang yang buat bisnes berjaya? Ada ke tak? Ada. Okey, bagus. Kenapa kita tak tengok attitude dia? Kenapa kita tak tengok semangat dia? Contoh, jutawan dekat Thailand, bankrupt, jatuh. Bangkit dengan jual sandwich. Bawa sandwich macam ni, pegang gantung macam ni, ada macam ni sandwich. Setiap pagi berniaga untuk bangkit kali kedua dan berjaya juga jadi milioner kali kedua. Betul? Maksudnya apa? Kalau kita masuk dunia perniagaan, memang tak dapat lari daripada kegagalan. Kerana sekali kita gagal, selangkah ke arah kejayaan. Sekali kita gagal, selangkah ke arah kejayaan. Sekali kita gagal, selangkah ke arah kejayaan. Sebab apa? Kegagalan adalah mentor yang terbaik dalam hidup kita. Dengan syarat, kita kena belajar dengan kegagalan. Kalau kita tak belajar, kita repeat dan kita gagal lagi. Repeat dan gagal lagi. Sebab apa? Ia berkait dengan perangai kita. Kita ada perangai yang ego tinggi. Susah nak menerima pandangan orang. Asyik rasa betul diri sendiri. Tak pernah nak tanya mentor. Sebab tu, saya cakap ni, 2000 sampai 2010, saya cukup tinggi ego. Tapi 2010 sampai sekarang, saya akan banyak bincang dengan my mentor. Ialah yang pertama, doa kepada Allah Ta'ala, minta petunjuk, istigharah kepada Allah Ta'ala, selawat banyak-banyak, minta petunjuk, semoga hidup kita disenangi, dimudahkan oleh Allah. Namun kita berbincang, asbab berbincang dengan mentor, mentor kita akan bagi kita pandangan. Sebab mentor kita ni, dia kebanyakan dah langgar dinding dah. Dia dah buat kesilapan dah. Jadi dia akan cakap kepada kita, kau jangan buat macam ni. So itu adalah cabaran sebelum kita bermula dalam bisnes. Ya? Dan kawan-kawan kita selalunya kalau kita nak buat bisnes, dia akan cakap apa? Aku rasa kau tak boleh lah. Kau tak payah buat bisnes. Bila kita dah mula buat bisnes, sebelum buat bisnes, dia mula bercakap. Sebab tu dilarang keras jangan test market. Okay? Kita nak buat tonwa betul-betul, nak buat networking betul-betul. Saya doakan 24 orang yang join ni stay bersama dengan coaching malam ni dan 24 orang ni segera naik branch, boleh melahirkan branch banyak ramai.
Okey, kita jangan test market tau. Jangan test market. Macam kita belum buat bisnes. Kita nak test market. Kita pergi jumpa CA. Cerita-cerita CA condemn. So, saya nak tanya, yang condemn positif atau negatif? Negatif. Satu negatif dah masuk. Yang kedua tanya, condemn lagi. Yang kesilapan kita, kita pergi tanya pada orang yang tak berjaya. Kenapa kita tak tanya dengan orang yang berjaya? Kalau kita pergi tanya dengan orang berjaya, bang, macam mana nak berjaya? Cikgu, macam mana nak buat bisnes ni betul-betul sampai berjaya? InsyaAllah. Cikgu akan cakap, you must trust the process. Mesti percaya dengan proses, sabar, sanggup, sacrifice. Ya, maksudnya bukan hari ni tanam musangking, esok terus berbuah, tak? Ambil masa, take. Orang kata ambil masa yang panjang untuk kita berjaya. Slowly but surely, betul. Yang penting, terus kita buat. Okey, nampak tak? Itu cabaran yang pertama yang saya kupas malam ni. Okey, iaitu cabaran sebelum kita bermula. Okey, siapa nak rekod, note, boleh note. Sebab kadang-kadang kita mendengar, memang kita ingat. Esok kita lupa. Okey? Okey. Dan kita kurang berkawan dengan circle yang positif. Maksudnya apa? Cuba kita tengok FB kita. Circle-circle kita ni, kalau setiap hari, banyak update yang positif ataupun negatif. Okey, kalau negatif ni, banyaklah dekat Facebook ni. Negatif, banyak. Okey, dan kalau grup-grup WhatsApp pun kita tengok. Dalam grup WhatsApp kita join tu, banyak yang positif atau negatif. Jadi selepas ini, kita cuba tapis. Kalau kita duduk dalam negatif area pun, kita kena kuat. Kalau tak kuat, baik kita left. Minta maaf, saya terpaksa left grup ni. Sebab apa saya ada cabaran, saya terpaksa left. Tapi kalau grup yang positif, jangan left. Duduk. Sebab apa? Yang positif akan tolak kita untuk kita berubah. Untuk kita bertahan dalam bisnes. So, kena banyakkan circle yang positif. Kan? Kalau kita jumpa dia je, asyik nak mengutuk si A. Jumpa dia je mengutuk si B. Kalau yang macam ni, kurangkan berkawan dengan orang macam ni. Sebab apa? Kalau depan kita dikutuk si A, di depan kita dikutuk si B, lepas dia belah daripada kita, dikutuk kita pula. Betul ke tak betul? So, hari ni saya nak dalam S16, 24 orang yang tengah mendengar ni, selepas ni, kalau kawan-kawan kita ada mengutuk orang kawan-kawan yang lain, kita cepat-cepat tukar topik. Saya berazam, bermula malam ni, sebelum-sebelum ni pun saya dah berazam, setiap kali saya jumpa kawan-kawan, saya tak nak dah bincang pasal-pasal benda negatif. Kita nak bincang macam mana kita nak ke depan. Macam mana kita nak ke depan. Macam mana kita nak ke depan. Saya doakan 25 orang yang join malam ni, berjaya ya. Naik branch, melahirkan branch yang ramai. Amin. Dunia akhirat berjaya. So, itu adalah cabaran yang pertama. Okey? Cabaran yang pertama, iaitu sebelum bermula. Okey. Dengan kuasa Allah Ta'ala, maka berlakulah gerakan. Akhirnya, mungkin kita terpandang Facebook, mungkin kita dapat panggilan daripada kawan untuk datang ke rumah untuk berziarah kita. Kita, macam apa segala macam. Macam saya jumpa dengan my mentor si Fuzul di atas highway. Disebabkan saya tengok kereta BMW 6 Series, 2 pintu, saya kejar dia. Akhirnya dia menjadi mentor saya. Maksudnya perjumpaan tadi, jodoh tadi, macam-macam cara Allah nak hantarkan jodoh. Cuma kita kena tengok zat Allah SWT. Setiap benda yang berlaku itu, Allah tidak sia-sia. Allah tidak jadikan sia-sia. Okay, ada dua kami tengok. Ada tak soalan? Tengok depan atas. Mana yang belum saling. Okey. Jadi, bila kita dah dapat pergerakan daripada Allah Ta'ala, akhirnya berjumpa dengan formula, jumpa dengan satu peluang di bawah projek S16. Dan bila hamba Allah present, dan dengan kaedah, dengan teknik, asbab dia bercerita, kita pun rasa nak join. Tapi, walaupun kita rasa nak join, ketakutan masih menebal pada diri kita. Betul ke salah apa yang saya cakap ni? Okey? Setiap orang akan lalui benda sama. Kita join tu, boleh ke tak boleh? Betul tak? Ini yang selalu bermain dengan diri kita. Maksudnya apa? Daripada cabaran yang pertama tadi, yang saya katakan sebelum join, dan bila dah join, sebenarnya cabaran kita diri sendiri. Sebab dalam tubuh kita ni ada biawak. Dalam tubuh kita ni ada biawak, dalam otak kita ni ada biawak. Dia ada dua, biawak dengan harimau. Ya, biawak ni yang menghalang untuk kita terus buat secara hebat. Harimau ini mendokong kita, memberi support pada kita untuk kita terus bergerak. Orang kata harimau mengau, macam betul-betul nak buat. Apa jadilah, aku nak buat bisnes ni sampai branch, nak lahirkan branch banyak.
Nak lahirkan 100 orang branch. Jadi, apa nak jadilah. Maksudnya, itu harimau. Tapi kalau biawak, aku buat bisnes ni nanti apa kawan kata. Buat bisnes sing-sing. Apa bakal isteri cakap? Tak ada kelas lah buat bisnes ni, merayu sana, merayu sini. Sebab apa? Bukan orang yang cakap. Otak kita, biawak dalam otak kita yang cakap. Dan kita ikut biawak, so kita jadilah macam biawak. Bermanfaat tak dia? Tak. Dia makan sampah saja. Biawak ni makan benda-benda kotor saja. Allah cipta dia untuk manfaat dia diciptakan untuk makan benda-benda yang kotor saja. Dia ada manfaat juga untuk alam ini. Tapi jangan kita macam tu. Kita nak macam harimau, bukan jadi macam jahat macam harimau, maksudnya semangat tu macam harimau. Jadi selepas kita join, saat kita join cabaran dia, kita buat dengan bukan dengan kaedah yang betul. Betul tak apa saya cakap? Ramai yang join terus buat sale gila-gila tanpa ada kefahaman yang sebetul-betulnya pada diri sendiri. Contoh, dekat rumah, dekat kampung dia, line DG tak ada masalah. Okey? Tapi bila dia join, dia tak nak kekalkan nombor lama. Orang yang macam ni, dia cakap nak berjaya, tapi tak nak kekalkan nombor lama. Tuan-tuan dan puan, rasa-rasa betul tak tindakan dia? Rasa-rasa betul tak? Kecuali, saya selalu cakap, kalau di rumah dia ada cabaran DG, dekat kampung dia ada cabaran DG. Macam tadi saya pergi Dabung, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sampai cabang Dabung tu dah tak ada lain dah. Masuk, tiba-tiba ada E. Masuk lagi kat pasar perkampungan baru H+. Masuk lagi sampai situ tak ada lain. Saya kata waktu malam ni gelap ni. Kalau waktu malam ni gelap sebab apa nama lampu jalan pun tak ada nak ke Dabung. Tapi saya respect dengan Cik Dah, berani dia buat sale ke Terengganu, ke Pasir Putih, balik malam-malam, saya cukup respect lah. Tapi saya kata sebab apa? Kerana biasa. Sebab itulah dia punya skill power tu. Bila sampai itu tempat pula, alhamdulillah ada. Dan sampai ke Dabung, rupanya di Dabung tu 4G plus. Penuh, full bar. Tapi kalau kawasan kampung kita ada masalah, kalau di rumah kita ada masalah, saya kata dah, pakai satu SIM card telco lain bukan sekadar untuk komunikasi kita. Tak apa. Cuma komitmen kita bertambah. Contoh kita Maxis, bayar Maxis untuk kita punya Zoom kita, untuk kita blasting apa semua. Itu untuk Maxis. Tapi kita kena top up 50-60 sebulan untuk kita punya bisnes. Itu kita kena faham. Ya, itu kita kena faham. Untuk kita bayar RM50 sebulan, RM60 sebulan kita top up ni untuk bisnes. Memang kita tak pakai kat rumah kita sebab lain tak ada. Macam kawan saya dekat Mempaga. Mempaga semua lain tak ada. Tapi ada Maxis okeylah kawasan dia. Tapi dia hari ni pendapatan dengan Tawar 700 sebulan. Sampai dia kata apa? Duit Maxis, top up Maxis pun dah ambil Tawar bayar. Sebab apa? Kita berniaga, bukan kita nak berniaga dengan orang kampung. Betul ke betul? Pemikiran kita, kalau kita betul-betul nak sukses, jangan kita berfikir, kita buat bisnes ni berniaga dengan orang kampung. Saya ingat lagi kata Datuk Alif. Datuk Lanjar tu, dia kata apa? Saya berniaga bukan dengan family. Saya bukan nak berniaga dengan family. Saya bukan nak berniaga dengan adik-beradik. Saya bukan nak berniaga dengan kawan-kawan. Saya nak berniaga dengan satu Malaysia, dia kata. Saya ingat lagi, masa tu dia punya interview dalam Malaysia hari ini ataupun apa TV3 tu, Selamat Pagi Malaysia. Malaysia hari ini TV3, Selamat Pagi Malaysia RTM. Dia kata, saya punya target sebulan 1 juta beli. 1 juta orang beli. Maksudnya masa tu dia jual jus satu botol lah. Dia target 1 juta botol sebulan yang keluar. Dan dia target sebab apa? Pengacara tu tanya dia, Datuk, kenapa Datuk jual produk murah berbanding orang lain di pasaran? Tak apa, saya nak untung RM1 je, dia kata. Yang penting 1 juta orang beli setiap bulan. Kalau untungnya RM1, 1 juta beli, berapa income Datuk Alik sebulan? Dia boleh kira dah. 1 juta RM1 maksudnya 1 juta ringgit setiap bulan. Nampak tak cara berfikir orang yang berjaya? Sebab tu Datuk Alik ini berjaya tak kaya? Dapat duit invest sana, buat dekat Jana Baik ada dia punya tempat pelancongan. Buat lagi untuk rumah dia. Dia semua tu untuk bisnes, dia pandai invest. Maksudnya apa?
kita kena buat dengan cara yang betul lah. Kalau betul-betul nak berjaya, kalau kawasan rumah kita lain bagus, kat kampung lain kita bagus, 100% kita kena pakai digital wow ni. Jangan nak pakai U-Mobile lah, nak pakai ni lah. Tak payah. Kalau kita masih nak pakai U-Mobile, nak pakai lagi Maxis, sebabkan apa? Sebabkan promosi daripada company-company yang lain tu bagus. Maksudnya kita masih tak cinta dengan produk kita. Tuan-tuan dan puan, kebahagiaan rumah tangga itu datangnya rasa cinta. Bukan rasa nak ambil kesempatan. Bila rasa cinta, kebahagiaan itu akan datang. Bila kebahagiaan akan datang, kekuatan akan datang. Bila kekuatan akan datang, kejayaan pasti datang. Sama juga dengan bisnes. Bisnes ini adalah girlfriend kita. Bisnes ini adalah isteri kita. Pasangan hidup kita. So kita kena cinta dengan produk kita. Kalau kita hari ini dekat rumah produk kita bagus, lain dia bagus, dekat kampung lain bagus, kenapa kita perlu cari U-Mobile? Kenapa kita perlu cari Maxis? Kenapa kita perlu cari Celcom? Betul tak? Kita jangan terpengaruh sikit pun dengan mana-mana iklan-iklan yang hebat dekat luar sana. Semestinya dia menawarkan kita package macam mana bagus pun, tetap kena bayar dengan duit poket kita sendiri. Ini yang kita kena fikir sahabat-sahabat semua. Ya? Alright. So bila kita buat bisnes dengan tidak betul, so kita tidak akan berani. Maksudnya apa? Tadi kita dah tidak kekalkan lama-lama, itu kesilapan kita yang pertama, itu cabaran kita untuk berjaya. Yang kedua, kita join. Kenapa kita join? Wah, bisnes ni bagus. Sebab apa? Modal kita hanya RM12.5 saja. Kita pun nampak murah. Tuan-tuan dan puan, semua ni ejen kan? Semua ni ejen. Alhamdulillah 28 orang yang join ni malam ni. Saya doakan semua berjaya dunia akhirat. Saya berdoakan semoga naik peran segera dan melahirkan peran yang ramai di bawah keluarga anda. Okey? Saya nak cakap terang, ini semua ejen betul? Adakah yang boleh jadi ejen? Adakah yang boleh jadi user? Secara jujur, jangan forward kepada user ya, sebab malam ni coaching hanya untuk ejen sahaja. Okey. Sejujurnya saya cakap teranglah. Setiap perniagaan perlunya modal. Kalau construction macam arwah ayah saya perlukan modal yang besar. Untuk dapat lesen, kalau yang biasa-biasa pun di Lightcom Bank pun kalau saudara-saudara dulu nak buat lesen kontraktor, pinjam dengan duit arwah ayah saya, letak RM50,000 di bank selama 6 bulan tu sebab nak dapat tulisan lesen. Siapa tak faham sangat. Sebab dia nak tengok dari segi kita ni ada capital untuk jadi kontraktor. Okey? Kontraktor, saya nak bagi contoh pada kontraktor. Dia kena ada satu modal yang besar. Dia kena pandai melobi. Okey? Kalau melobi itu kita fahamlah sendiri. Kena pandai melobi. Kena banyak buat investment. Dan risikonya tinggi. Dan ilmu kena ada. Kalau ilmu tak ada, orang bawah kita ataupun manager projek akan tipu kita. Pusing kita. Itu. Maksudnya, modal yang besar, untung yang besar, cabaran yang besar, risiko yang besar. Hari ini network marketing. Modal kecil. Kita nampak modal kecil. Tapi pulangannya besar. So, apa benda yang kena besar? Ilmu dia kena besar. Sebab modal kecil. Ilmu kena besar. Ilmu apa? Ilmu nak meyakinkan diri sendiri dulu. Ilmu nak meyakinkan kawan-kawan dulu. Ilmu nak meyakinkan klien. Ilmu nak meyakinkan kita punya tim. Bahawa bisnes kita ni berpotensi. Menyebabkan kita punya rakan niaga tak senang duduk nak buat kerja. Ya? Ini kena ada. Ilmu nak membesarkan tim ni, kita kena ada ilmu keyakinan. Belief. Sebab kerana apa? Dalam KTM kita ada ajar, mungkin untuk next coaching saya akan sentuh 9 bola emas dan ataupun structure rumah, yang mana kita ada structure rumah tu kita panggil belief. Kita panggil piling, tapak tu belief. Kena yakin. Yakin pada diri sendiri, yakin dengan leader, yakin dengan produk, yakin dengan company, yakin dengan kehebatan kita punya marketing plan. Kita kena yakin. Kalau kita tak yakin dengan semua ni, so bila keyakinan tak ada, kekuatan akan hilang. Bila kekuatan hilang, lama-lama kita akan give up, kita akan stop daripada kita keluar. Okey. Dan ramai yang bermula dengan RM12.5, betul? Siapa yang malam ni yang join, saya minta komen sikit. Hari ni 20 orang ni, ada beberapa orang ni. Siapa yang masih lagi pangkat like? Tolong komen. Jujur pada diri, tak apa.
Itu bukan satu benda yang boleh menjatuhkan maruah, tidak. Ini kita nak bantu ni, sebab coaching kita nak bantu. Okay, siapa yang pasti bakat like, tulis itu like, saya like, siapa push, saya push, siapa bis, saya bis, siapa JC, saya JC, siapa AC, tulis saya AC. Gitu. Alright. So, Jamian, tahniah bis, Yi JC tahniah, Fahmi JC tahniah, Sabarudin bis tahniah, Sibu Mizi tahniah branch, Amir bis tahniah, Ikwan Tonwa tahniah bis. Okey. Okay, maksudnya tak ada like kan? Tak ada like. Alright. Disebabkan tak ada like, Cik Dah JC tahniah Cik Dah. Okey, disebabkan kurang faham, Adam Muhammad. Okey, Adam kan baru. Adam baru. Alhamdulillah baru register seorang kan. So Adam sekarang ni pangkatnya like. Okey, Adam itu join SIM card tu memang cikgu bagi free. Cuma Adam dah top up 60 tu sebab tu dia bagi free. Tapi SIM card tu Adam namanya like. SIM card RM12.5 ni dia panggil like. Bila SIM card RM27.5 dia panggil push. Okey. Adam, malam ni cikgu nak bantu Adam. Jika Adam ada satu keberanian, memadai dah untuk berjaya malam ni. Satu keberanian. Yang kedua, ada modal RM100. Ada modal RM100. Ada malam ni, boleh PM cikgu untuk upgrade bis. Kenapa perlu upgrade bis? Okey, kenapa perlu upgrade bis? Okey. Kenapa perlu upgrade bis? Okey. Kalau like 5% pada level 1, 2% level 2, 7% level 3. Tapi kalau bis 10%, 3%, 13%. Okey? Ni. Oh, disebabkan kamera ni kita balik kan. Tak apa, tapi ejen semua hebat-hebat. Nampak tak? Di sini persen, level 1 5%, 2%, 7%. Tapi kalau bis 10%, 3%, 13%. Okey. Daripada like nak pergi ke bis, kita kena upgrade, so kita kena bayar 100. Okey? Kita kena bayar 100. Nampak tak? Okey? Kita kena bayar 100. Okey? Maksudnya apa? Siapa yang like ada keyakinan, keberanian dah RM100, teruslah upgrade kepada bis. Kenapa terus upgrade kepada bis? Sebab kita buat kerja yang sama, network top up yang sama, contoh network top up 100, kata kita ada 10 orang. Network top up 100, kita like, kita dapat 5%, kita dapat RM5. RM5, 10 orang RM50. Tapi kalau kita bis, kita dapat 10%. Semua orang dapat 100, RM10, 10 orang 100. So perbezaan dia, kita dah hilang RM50 sebulan. Sedangkan kita hanya upgrade RM100 sekali saja. Dan selebihnya kita top up. Ya? Maksud saya kata, ramai orang nak berjaya, tapi tak tahu cara yang betul untuk berjaya dengan cepat. Okey? Dia tak berani buat pelaburan. Dia takut. Nak beli SIM card takut, nak buat restock SIM card takut, nak labur untuk naik pangkat pun takut. So kalau takut memang susah nak berjaya. Okey, saya share pengalaman saya. Okey. Saya buat tahun Excel dulu. Masa dulu kita nak naik pangkat, kita kena beli SIM card. Bukan macam sekarang, kita buat income baru kita akan dapat pangkat. Dapat income 100 naik bis. Dapat income 200 naik JC. Income 500 naik service center. Naik income 3,000 branch. Ini hasil daripada desakan saya. Saya jumpa Mr. Stay dulu. Pada tahun 2016-17 itu, saya desak. Saya kata kena buat macam MLM. Kena buat macam MLM. Sebab saya ni pejuang MLM. Saya kata kena buat macam ni. Kesian. Orang rajin tak naik pangkat. Orang ada modal boleh naik pangkat. Sebab ejen saya, seorang kontraktor, dia baru join income 400. Tapi sebab ada kontraktor naik MERS dekat Bukit Kemuning, insyaAllah, dia ada modal, pump duit untuk 1,500 keping, 135,000 dulu, naik branch. Maksudnya apa? Bagi saya, bisnes ni tidak adil, saya kata. Sebab apa? Mementingkan duit, bukan mementingkan orang yang rajin. Dalam bisnes ni, kita jangan pentingkan orang yang ada duit. Kita kena pentingkan jiwa-jiwa yang rajin. Orang yang rajin ni kita kena tolong. Sebab apa? Dia menunjukkan
Jiwa yang betul, jiwa yang bersebenar untuk berjaya, rajin, sponsor orang, income dia naik. Orang yang macam ni kita tolak. Alhamdulillah kami lebih. Banyak cadangan saya, cuma ada benda beberapa lagi cadangan yang kami masih sampai sekarang kami tak buat. Ya, contohnya kenapa SQ jual SIM card. Sedangkan kita ada branch, kita ada BP. Sekarang ni tak adalah SQ tak buka. Kalau dulu ramai yang walk in. Saya tak kisah orang nak beli SIM card kat SQ, tapi bila orang beli dengan SQ tak coaching network kita. Betul tak? Ada tak datang beli SIM card, SQ coaching kita punya network? Tak ada. Dia tahu kat Counter-Star tu berapa SIM card dah, kedudak ambil duit apa beli SIM card itu. Tapi kalau beli dengan leader bila jumpa je dia akan coaching. Betul tak Jutawan Zikri? Tadi datang ambil SIM card. Apa yang saya buat? Walaupun tu masa tu yang pendek, lebih kurang ke 10-15 minit tadi kita jumpa, tapi saya akan cuba bagi yang terbaik untuk Zikri. Saya akan bagi ilmu pada Zikri. Setidak-tidaknya balik tadi, Zikri akan dapat satu ilmu. Ya. Jadi kita ni nak berjaya, saat kita bermula, kita dah tak buat kita takut nak buat benda tu. Nak labur RM1 pun takut, nak restock SIM card pun takut. Dulu kita nak restock SIM card bukan murah. Sekeping SIM card 100. Apa yang saya buat? Perkara yang pertama, saya naik service center. Masa tu JC tak ada. JC juga saya yang tekan company, saya kata tak boleh. Kalau macam ni kena buat satu pangkat lagi bawah. Maknanya beli dalam 120 keping, naik JC. So masa tu tak ada JC tau. Dia ada pangkatnya BIS, SC, branch. Itu saja pangkat yang ada. Bayangkan. Bayar 100 naik BIS. Dulu SIM card sekeping 100. Kemudian bayar 25,000 tu naik SC. Bayar 135,000 naik branch. Itu dulu. Ya, saya ni buat bisnes nampak dah. Grup saya setiap hari boleh katakan beli SIM card, beli SIM card, banyak beli SIM card. Saya kata kena jadi service center ni. Apa saya buat? Nasib baik saya ada simpanan tabung haji masa tu. Saya keluarkan simpanan tabung haji, saya jadi service center. Saya buat, alhamdulillah, dalam masa 2 minggu habis SIM card 250. Habis. Lepas tu rolling lagi. Bila dah rolling, saya kata, grup kita makin berkembang ni. Apa saya buat? Pertama, saya ada tanah. Tanah saya tanah cash. Saya gadai dengan abang saya. Abang saya memang kebetulan ada duit, Datuk Yusri. Saya gadai tanah. Kenapa saya gadai tanah ke abang? Risiko untuk hilang tanah tu tak ada. Abang kan? Takkan nak kejar macam Along kan tak? Yang kedua, saya pinjam dengan kawan saya. Saya terkejut juga. Saya boleh berani bercakap dengan kawan saya, Datuk dekat Kobak. So saya pinjam duit gadai tanah. Lepas tu duit saya sendiri ada sikit, pinjam duit kawan saya sikit, bolehlah naik branch. Masa tu bayar. Dah naik branch, alhamdulillah, sebulan setengah, 1,500 keping habis. So bila dapat balik duit tanah. Bayar balik abang saya, dapat tanah balik. Bayar kat kawan saya, settle semua. Tak ada masalah. Dapatlah naik branch. Sekarang ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Income cantik, naik. Buat cara yang betul, turun naik. Jadi saya, kenapa saya kata upgrade pada BIS, saya nak anda cepat naik JC. Bila BIS, anda dah 10%, 3%, 13%. Ada 10 orang, kita ambil 20 orang. 20 orang, semua top up, kita ambil 50. So 10% RM5. Kalau 20 orang, kita dapat 100 untuk level 1. 10 bawah 10 jadi 100. Pada level kedua, kita dapat 300. Campur dengan 100, kita dah dapat lebih kurang RM400. Saya nak tanya, dah JC ke belum? 2 level. Turun level ketiga, dah SC ke belum? Cepat. Sebab tu, yang follow sistem, yang saya guide betul-betul offline sebelum ni, itulah sebab kenapa bulan kedua dah SC, bulan ketiga dah SC. Ramai macam tu. Ya? Alright. Dan saya tengok hari ni, bila kita bermula, tak banyak refer dengan leader yang betul. Sekarang ni kan apa-apa semua Google, betul? Tak salah, saya tak salah. Anda nak Google, anda boleh Google. Tapi kebanyakan leader, dia akan bercerita tentang cucuk sate. Setuju tak? Cucuk sate. Okay? Alright. Abang capture. Ambil gambar. Ambil gambar semua. Okay. Ajar anak-anak sikit. Bagi dia bekerja sikit. Pada duduk leader. Dapat tak ada. Okay. Di mana tadi? Dia banyak refer dengan leader dalam online. Akhirnya buat cucuk sate. Cucuk sate. Apa maksud cucuk sate macam ni? Ya. Dia pun susun lah macam ni. 100 orang yang tu. Okay. Ini cucuk sate.
ini cucuk sate. Ini cucuk sate. Okey. Ini akaun 1, akaun 2, akaun 3. Konon-kononnya sebab apa? Sini dapat 13%. Sini dapat 3%. Sini dapat 10%. Total semua 29%. 13 campur 10, 26. Okey. Dia akan dapat semua 29%. Ini pemikiran short term. Okey, dalam S16 kita banyak share teknik apa? Kalau structure kita banyak share teknik family plan macam ni. Okey, kita S16 kita share teknik family plan. Okey, kenapa saya buat macam ni? Sebab saya tak fikir short term, saya fikir long term. Kalau macam ni short term, memang anda buat duit yang banyak, anda akan dapat 29%, seorang top up 100, RM29 total anda akan dapat. Tapi kena ingat, bila susun di bawah ni kata 100 orang, akaun yang paling besar income dekat akaun ketiga. Akaun ketiga income paling besar. So risiko dia, akaun ni akan naik dulu branch. Bila ini branch, kena ingat, bila satu hari nanti yang ni naik branch, ini tak boleh nak override yang ni. Saya cakap dulu terang, saya cakap ni bukan nak rosakkan kawan-kawan, saya nak kita berjaya sama-sama. Kalau saya jahat, saya seronok bila override semua brand-brand di bawah. Tak ada masalah. Ya? Tolong ya. Dalam 9 bola emas, kita ada belajar tentang structure. 9 bola emas adanya structure. So structure, kalau anda menguasai structure, anda boleh berjaya. Ya. Dan tolong ya, siapa yang betul-betul nak berjaya, cabaran dia, jangan fikir, aku restock SIM card ada tak orang nak beli. Siapa betul-betul nak berjaya tu terang saya cakap, dekat tangan paling-paling kurang lah ya, bagi orang newbie ni, betul-betul nak berjaya, 50 keping kat tangan kena ada. Betul-betul saya cakap. Kan? Kalau betul-betul nak berjaya 50 keping, kalau betul-betul nak berjaya 50 keping. Kenapa 50 keping? Okey. Sekarang ni anda boleh tulis 50 keping ada kat tangan. 50 keping ada kat tangan dan anda sekarang tak ada network lagi. Disebabkan 50 keping berapa modal? Daratlah RM9.5. Ambillah RM10, darat dengan 50, 500. Sekarang tak sampai 500 pun kita jual RM9.5. 500. Tuan-tuan dan puan, kita punya bisnes baru RM12.5, upgrade 100, baru 1 lebih. Kalau kontraktor, puluh-ribu kena ada dalam bank nak dapatkan projek baru. Dah dapat projek, banyak lagi duit nak kena beli sebab kita kena buat dulu baru kita claim dengan kerajaan. Kita kena pinjam dulu, kena ada duit dulu. Bila dah siap, baru claim dengan kerajaan. Kerajaan bayar 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, ada setahun kemudian, bergantung kepada pembayaran. Tapi hari ni kita nak berniaga, ikut je step. Pertama RM12.5, upgrade 100. Kemudian keluarkan 500 untuk restock SIM card. Okey? Tak ada ni network, tak ada. Yes, orang berniaga kedai runcit bukan kena tunggu laris baru nak penuhkan kedai runcit. Penuhkan kedai runcit dulu. Hiaskan kedai runcit cantik macam 7E, lampu cantik, barang banyak. Orang nak datang tak kedai kita? Orang nak datang. Tapi kalau SIM card ada kat tangan 50 keping, yang datang adalah semangat. Sebab apa? Hari-hari tengok SIM card. Bila tengok SIM card, apa nak kena buat? Blast. Apa nak kena buat? Post dalam Facebook. Apa nak buat? Cerita hari-hari. Jangan tak cerita. InsyaAllah, Allah Maha Adil, InsyaAllah akan datang bersama dengan kita. Pertama, mungkin family kita. Kawan-kawan rapat kita. Kawan universiti kita. Kawan dekat college, kawan dekat sekolah, kawan terdekat. Ramai kawan ni tuan-tuan dan puan. Ya? Bila dah datang, InsyaAllah akan datangnya 10 orang. Contoh ada 10 orang. 10 orang tadi, kita guide dia. Orang newbie ni betul kalau kita cakap ke dia, kalau nak berjaya, ambil 5 keping. Macam Adam. Adam ambil 5 keping dulu, betul? Ambil 5 keping dulu, Adam. Adam ambil 5 keping dulu. Sebab apa? Kemampuan nak beli 5 keping. Bila beli 5 keping, register. Akhirnya habis. Nah, kita tak ada 50 keping, kita jual kepada ejen kita buat coaching. 5 keping tadi 10 orang beli, habis tak SIM card pada tangan kita? Habis tak? Bila dah habis, jangan happy. Restock lagi. Sebab kita ni konsep perniagaan. Nak berjaya, kena restock. Jangan bila habis SIM card, sebab tu kita tak membangun bisnes kita. Macam kedai runcit, orang dah beli kicap, dah bergerak, sampai kosong kedai, jangan happy. Anda kena rasa macam sedih. Sebab apa?
Orang takkan datang beli kedai kita kalau asyik produk tak ada. Datang ada tak mi? Tak ada. Ada tak bihun cak kipah udang? Bihun apa? Cak merak? Tak ada. Bawang tak ada, ini tak ada. Oh, cerita kat orang kampung tengok kedai kau habis barang. Itu bukan soal peniaga yang hebat. Peniaga yang hebat, restock SIM card, restock kedai runcit dia tu mesti ada. Habis sikit, top up terus. Tengok 7E. Kita pergi 7E. Kita beli air kotak kan, air tin. Kita ambil banyak-banyak. Bila dah kurang je, ada seorang staff akan ambil restock. Dia akan, maksudnya dia akan nampak penuh sentiasa. Itulah baru perniagaan. Ini kata nak berjaya, impian besar, tinggi. Setinggi gunung contoh impian gitu. Nak buat rumah yang terbaik untuk mak, nak hantar pergi umrah, pergi haji. Tapi kalau beli sport rim, tak ada pun takut. Kalau beli sport rim berapa harga dia? Saya dah lama dah tak beli sport rim. Dulu masa muda dulu, masa tak kerti nak fikir, boleh kata kalau 3 bulan tukar sport rim baru, 6 bulan tukar sport rim baru. Sekarang ni BM tu daripada saya beli 2015 sampai sekarang tak pernah tukar lagi sport rim. Alphard saya ada orang tegur, kenapa tak tukar sport rim? Standard je, skema je. Biarlah, banyak pengalaman saya dah belajar. Baik saya saving 10,000 sebulan atau berhaji daripada habiskan. Betul tak? Yang penting bisnes saya, SIM card saya terjaga. Bisnes saya terjaga. Itu yang paling penting. Jadi hari ni, siapa yang dah mula restock 50 keping kalau betul-betul nak berjaya? Saya bukan nak jual SIM card ni. Kalau saya nak jual SIM card, saya jual harga RM10. Sebab kalau orang tu pakat light, saya kena jual harga RM11, RM11.5. Tapi disebabkan S16, kita jual RM9.5 tu. Harga branch tu, maksud anda kena naik branch baru dapat harga tu. Sekarang ni, sahabat duduk di pangkat light ke, JC ke, SC ke, dapat harga branch. Sebab apa? Saya nak tolong. Bukan nak untuk runcit dekat SIM card. Saya nak tolong, saya nak blast bagi sahabat dapat pegang stok yang banyak. Bila kita pegang banyak, kita punya motivasi tekanan datang, banyak SIM card, kena buat blasting, buat coaching. Akhirnya grup kita berkembang. Betul? Alright, itu cabaran kita bila kita bermula. Dan inilah paling penting tuan-tuan dan puan. Saya pernah coach ada seorang leader di Shah Alam. Alhamdulillah, dengan ayat tu Allah mengizinkan, sebab ayat tu dia betul-betul terjun dalam bisnes network marketing. Dia kawan saya ni dia staff kepada PKNS. Setiap hari Selasa masa tu kita berkumpul di Shah Alam, kita ada buat preview setiap minggu hari Selasa di Shah Alam. Si Pumizi pun datang dengan motor, memang hebatlah si Pumizi. Jadi kita buat di Shah Alam tu, kita fokus untuk tim-tim Shah Alam. Kalau hari Rabu malam tu kita fokus untuk Selayang, support kita punya tim untuk preview, bawa orang je kita buat talk. Alhamdulillah, dia ni betul-betul nampak ada potensi, boleh jadi speaker, bawa ramai orang, tapi lama-kelamaan dia mula ponteng malam akademi masa tu. Hari Selasa dia tak ada. Guru dia tengah berkembang ni. Apa tu tak ada. Akhirnya dia datang jumpa saya, cikgu. Sekarang ni saya tengah training bowling ni untuk PKNS. Okey, saya dah tahu dah kenapa dia tak datang, maksudnya dia ada training bowling. Alright. Tapi di mulut dia dia kata, saya pun cikgu, kalau boleh saya nak betul-betul berjaya cikgu, kalau Mazlan Abbas boleh buat, saya pun nak berhenti PKNS ni. Penatlah cikgu kerja macam ni. Okey. So saya tak paksa dia, dia sendiri yang meluah, dia kata kerja tu penat. So apa yang saya boleh bantu? Saya keluarkan satu ayat ni menyebabkan dia ibarat macam terpanah dan dia terfikir macam wow, best ayat ni. Saya katakan dia, nama dia Siti. Siti kalau betul-betul nak berjaya dengan bisnes ni, tak ada cara lain. Kena terjun 100% dalam bisnes ni. Isa ingat. Isa ingat. Kang Isa ingat Kang Isa. Kalau betul-betul nak berjaya, terjun 100% dalam bisnes ni. Selagi kita tak terjun 100% dalam bisnes ni, kita tak akan berjaya, tuan-tuan. Percaya je saya. Sebab saya dah lama dalam network marketing ni. Selepas saya terjun 100% tahun 2010, memang orang kata berbaloi lah. Saya pun tak sangka Allah nak bagi juta selepas saya terjun 100%. Dan saya menggunakan metod yang si Puzo ajar. Itu je metod yang saya pakai. Alhamdulillah banyak benda yang selesai. Boleh simpan tabung haji, beli tanah cash, boleh membantu masyarakat. Di saat pandemik, income masih ada. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala. Okay. Saya kata kat dia, terjun 100% ke dalam network marketing. Macam mana tu cikgu, dia tanya terjun? Dia tanya saya, macam mana terjun? Okay. Kita kena tahu,
awak wakil bowling dengan PKNS dah berapa lama? Dah lama cikgu. Saya memang main bowling untuk PKNS, saya kerja PKNS. Okey. Saya nak tanya awak, dengan main bowling tadi, boleh dijutawan tak? Boleh dijutawan tak? Tak boleh cikgu. Berapa allowance dia bagi? Sekali pergi training adalah allowance dia apa? Tak banyak lah, boleh lah dia kata. Okey. Jadi, awak kena buat pilihan. Okey, nak sesuatu, kena korbankan sesuatu. Nak sesuatu, korbankan sesuatu. Itu yang kita kena pegang. Alhamdulillah dia faham. Dia pergi jumpa coach dia. Dia pergi jumpa coach dia kat PKNS. Dia kata, saya dah tak boleh main bowling. Sebab saya tak dapat izin daripada family. Sebab dia orang perempuan. Jadi, dia buat alasan macam tu. Akhirnya, dia kena drop daripada PKNS punya bowling. Dan dia fokus dengan network. Dan Alhamdulillah, sampai ke hari ini, dia masih lagi menjana pendapatan. Ini yang best. Dengan orang kata apa? Itu cabaran kita. Kan? Kita masih berbelah bagi. Ayat tu pun cikgu beri kat saya sampai saya lantik di ustaz untuk handle kedai. Betul. Ni Pumizi, terima kasih kerana ingatkan saya balik. Ini pun cerita benar juga si Pumizi ni. Dia kata dia nak berjaya betul-betul dengan network marketing. Tapi Malay Academy tak boleh datang. Sebab si Pumizi ni, dia tukar masak, dia toke kedai makan. Dia toke, dalam masa yang sama, dia tukar masak. Saya cakap dia, awak kena korbankan sesuatu. Lepaskan tukar masak. Cari 2 orang staff, masuk 2 orang staff, so boleh datang Malay Academy. Dan si Pumizi datang 6 bulan tanpa henti Malay Academy. Dan hari ni si Pumizi di antara orang yang berjaya dalam TN19. Dan seronok, saya happy. Alright? Itu saat. Dan apa cabaran yang terakhir? Bukan terakhir lah, ini fasa dia, fasa 1 sebelum bermula, fasa 2 ketika kita buat, fasa yang ketiga selepas kita buat. Selepas kita buat, kita bersemangat. Kita buat, sharing. Ada yang tolak, ada yang terima ambil hati saja. Beza MLM dan network marketing. Okey, bagus. Tulis bang. Tulis. Okey. Sekejap lagi nanti saya akan jawab soalan satu persatu. Sekarang ni izinkan saya habis dulu yang ni. Okey. So cabaran dia adalah selepas kita buat. Bila kita buat, ada yang terima. Ada yang join kerana malu kat kita. Ada yang join nak ambil hati kita. Ada yang join betul-betul nak berubah kerana nak bina masa depan. Nak bantu mak ayah. Tak nak menyusahkan mak ayah. Nak bina masa depan. Kalau boleh bila berkahwin tu, orang rumah dah, orang kata basuh kaki masuk lengkap. Semua dah ada TV, ada peti ais. Semua lengkap. Dah ada simpanan untuk anak. Ada sebab yang kuat nak bayar hutang. Kita nak cari orang macam. Dan ramai juga daripada side kiri yang datang nak tikam kita. Kau jangan buat, ini MLM ni, mengaruh, ini benda yang paling hina ada atas dunia ni. Merayu-rayu. Habis tu kalau orang jual bisnes lain, bang sate, ini buat-buat. Itu merayu juga. Betul tak? Itu bukan merayu dalam bisnes. Itu tandanya berani kita mempromosi bisnes kita dengan orang. Kalau kita bisnes, kita diam. Mana boleh? Buat bisnes tapi Facebook tak ada pun cerita pasal nama Tuan Wow. Tak ada pun cerita pasal bisnes projek S19. Duk cerita pasal pasukan bola dia. Duk cerita pasal pasukan politik dia. Duk cerita pasal benda-benda yang lawak. Boleh. Tak ada masalah. Memang Facebook dia untuk bersosial. Tapi apa salahnya buat bisnes di Facebook? Tak ada masalah. Betul tak? Okey. Apa cabaran selepas join? Okey. Saya panggil cabaran ni cabaran selepas 3 bulan. Cabaran selepas 6 bulan, cabaran selepas setahun, dan cabaran selepas 5 tahun. Okey, berapa cabaran ada? Pertama, cabaran selepas 3 bulan. Kayak gana ni, cikgu. Jadi tak perlu tanya Ikhwan, tak perlu tanya orang lain tentang perkembangan orang lain, tak perlu tanya. Kita kena fokus dengan tim kita sendiri. Kak Ayah alhamdulillah terbaik. Kak Ayah memang terbaik. Dan Kak Ayah pun ada dalam ni. Bukan Kak Ayah yang Cik Dah ada dalam ni. Jadi jutawan Ikhwan kalau boleh fokus dengan Ikhwan dan tim saja. Cik Dah memang terbaik. Cik Dah tengah dah membangun sekarang ni. Jadi kita kurang-kurang akan gosip-gosip macam ni ya. Gosip-gosip ni kita tak nak. Alright, Ikhwan, awak orang muda terus fokus untuk maju ke depan. Okey, tak salah soalan itu, tapi bagi saya tak selesa dengan soalan-soalan itu. Sebab Cik Dah memang membangun. Membangun. Alright. So cabaran dia 3 bulan yang pertama, nak rekod boleh rekod di buku. Cabaran yang kedua 6 bulan selepas kita buat, cabaran setahun dan cabaran 5 tahun. Selepas 3 bulan boleh dikatakan 95% akan give up. Sebab tu Tuan Wow ni ahlinya 2 juta lebih. Tapi yang berjuang tak ramai.
2% saja yang betul-betul kita sedang berjuang. Yang istiqamah selepas 5 tahun, 2% saja. Saya akan buktikan kepada anda kenapa saya cakap ini. 3 bulan pertama, dia buat. Bila dia buat, semasa dia join, kawan dia present, dia bersemangat. Selepas dia join, dia present dekat orang lain. Bila dia present kat orang lain, dia buat post di Facebook. Di Facebook tu macam-macam orang ada. Ada orang niat baik, ada yang niat jahat, ada yang separa baik, separa jahat, macam-macam. Akhirnya PM kita. Oi, buat SIM card Tuan Wang ke? Oi, lambat kaya lah SIM card Tuan Wang ni. Mari buat ini. Duduk dia dapat duit. Letak je macam ni $100, $1,000. So itu cabaran dia. 3 bulan pertama. Sebab tu ramai selepas 3 bulan, kita tengok dulu ramai sekadar hilang. Betul? 3 bulan ni, buat bersungguh-sungguh, tak ada result yang baik. Akhirnya buat kesimpulan. Itu yang paling bahaya. Buat kesimpulan, keturunan kita ni memang tak boleh buat lah Tuan Wang ni. Networking ni tak boleh buat lah. Rasanya kita punya rezeki ni bukan kat sini. Oh. Ya, maksudnya kita dah baca yang rezeki kita bukan kat sini. Siapa yang tahu tentang rezeki kita? Kita tak tahu tuan-tuan. Saya tak tahu esok saya nak dapat apa. Saya tak tahu esok berapa juta lagi Tuhan nak bagi. Berapa banyak lagi Tuhan nak bagi, saya tak tahu. Tapi saya bersangka baik dengan Allah. Ya Allah, limpah ruah rezeki pada kami. Ya Allah, limpah rezekimu pada kami, Ya Allah. Semoga kami dapat membantu orang miskin. Dapat membantu orang yang susah. Dapat membantu family kami, adik-adik kami, mamak saudara kami. Ini kita kena doa. Ini kita doa. Minta dengan Allah Ta'ala. Allah suka umat dia minta secara jelas. Minta. Ya Allah, bagilah berjuta-juta. 1 bilion kalau berani minta. Ya Allah, bagilah 1 bilion, Ya Allah. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah kaya, Ya Allah, boleh banyakkan harta-harta wakaf. Kalau dapat 1 bilion, kena buat wakaf banyak-banyak. Bila mana kita meninggal pun, inilah harta-harta yang terbaik yang kita tinggal. Tak salah, apa nak tak minta? Minta 1 bilion Tuhan bagi 10 juta. Mana tahu? Kita tak tahu, kita minta. Ya, selepas 3 bulan ada yang hilang. Sebab apa? Ini masalah dia. Dia buat, tak tanya mentor, buat cara sendiri, akhirnya selepas 3 bulan hilang. Ramai tak yang macam ni? Ramai. Saya dalam network marketing secara serius daripada tahun 2007 sampai sekarang lah secara serius. 2007 cuma dengan mentor 2010 bermula. 2007 tak ada mentor, ada high marketing sebab mentor saya panggil upline sebab tu saya panggil upline ni orang yang suka tinggal orang. Sebab dia rasa dia up, dia tinggal. Sebab tu dalam S19 kita panggil sahabat niaga. Saya tak nak tinggal. Tapi kalau sahabat tu tinggal, tak ada hal. Yang penting dia yang buat, bukan saya yang buat. Saya takkan khianat, insya-Allah. Jadi 2009 saya jadi jutawan dengan Island Red Cafe. Alhamdulillah, cuma tak bertahan lama sebab company tutup. Dan alhamdulillah 2010 jumpa dengan mentor Sifuzo, 2013 jumpa dengan satu program yang cukup hebat dengan TXN dan cukup luar biasa Allah bagi kat sini. Hampir sekarang ni on the way nak pergi 5 juta dah collection dengan TXN. Alhamdulillah. Jadi cabaran dia 3 bulan yang pertama. Okey? 3 bulan yang pertama. Cabaran dia. Dan kalau kita dapat bertahan 3 bulan yang pertama, kita akan pergi ke 6 bulan yang pertama. Okey? Selepas 6 bulan, masa itulah akan timbul satu keinsafan kalau nak insaf. Sebab apa? Sponsor ramai, tapi expired ramai. Betul tak? Selepas 6 bulan, bila kita buka genealogi, sebab tu saya tak galakkan anda buka genealogi. Saya sampai sekarang saya jarang buka genealogi. Betul tak? Saya punya perangai, ibarat nak jadi gemuk lah. Saya makan je. Saya makan saja. Hari-hari saya makan, lama-lama gemuk lah. Betul tak? Tapi kalau saya nak kurus, saya nak body saya slim, apa saya percaya, saya tak timbang. Kang Isa yang ajar saya. Coach Kang Isa cakap, jangan timbang. Buat dia. Follow je sistem. Pagi sarapan apa, tengah hari makan lunch macam mana, petang lunch macam mana, malam ambil macam mana. Ikut dia. InsyaAllah. Timbang-timbang hari ni 78 dah. Daripada 87 hari tu, hari ni timbang-timbang 78. Sebab apa? Dia ada waktu dia nak timbang. Ya? Jadi jangan kita cek. Jangan. Alhamdulillah Kang Isya, terima kasih. Dah slim, alhamdulillah. Seronok. Dah slim lah. Okey. Jangan cek. Apa yang kita kena buat? Kita kena fokus. Nak kekalkan nombor lama klien-klien kita. Ini yang paling penting. Kita kena fokus. Banyakkah fikir buat sale nak kekalkan nombor lama klien-klien kita. Contoh klien kita masuk nombor baru.
layan saja dulu. Tapi hari-hari kita PM dia, jangan tak PM terus. Kansel, kekal lama-lama. Jangan macam tu. Bina persahabatan dulu, rapatkan dulu, bina ukhuwah dulu. Kasih sayang tu nombor satu. Bina dulu. Lepas tu kita kias-kias kat dia kan. Ramailah leader-leader berjaya pesan, kalau nak berjaya kekal nombor lama. Itulah saya dulu nasib baiklah saya terus kekal nombor lama. Jadi dia kekal nombor lama dulu dekat Messi top up 100. Sekarang ni pun dekat sini pun 100, tak ada beza. Kalau kita pakai Maxi 100, kalau sini pun dapat 100, 200, jadi kita tambah komitmen. Kadang-kadang orang ni punya pemikiran dia lambat faham. Dia nak kena ulang baru faham. Nasib baik saya cikgu ni memang suka mengulang-ulang. Nah, hari ni semalam kita mengajar, masuk hari ni okey anak murid. Sebelum kita pergi pada topik sebelumnya kita ulang apa yang kita belajar semalam. Macam tu. Semalam kita belajar apa? Kita ulang, review balik. Baru kita masuk pada topik yang baru. Sebab cikgu ni suka mengulang. Sebab dengan ulang tadilah dia akan adanya proses untuk ingat. Itu selepas 6 bulan kita akan cek. Banyaknya expired, banyaknya merah. Patutlah income aku duduk main 100-200 je. Sponsor ramai. Sebab apa? Kita shock sendiri. Kita tak faham objektif. Saya selalu cakap, nak berjaya dalam hidup, fahamkan objektif. Kenapa kita berkahwin? Fahamkan objektif berkahwin. Bukan nak berseronok saja. Fahamkan objektif berkahwin. Apa itu objektif berkahwin? Kita berkebun. Apa objektif berkebun? Kita nak kurus, nak sihat. Apa objektif kita nak kurus, nak sihat? Kita join Tonwow, kita buat Tonwow ni. Kita kena faham apa objektif Allah menghadirkan Tonwow dalam hidup kita. Rupa-rupanya Allah pilih kita untuk membantu orang lain. Ini kita kena fikir. Sebab apa? Dengan Tonwow ini, kita kena faham. Ia bukan nak ajak orang guna SIM card baru. Kita nak bawa orang kekalkan nombor lama. Kenapa nak kekal nombor lama? Sebab kita nak kurangkan komitmen dia. Okay? Kalau dekat Maxi dulu dia top up 100, dia datang ke sini pun 100. So tak ada perbezaan. So hidup dia tetap sama. Tapi dalam masa sama mungkin sebulan kemudian income-nya dah naik RM70. 2 bulan kemudian dah 1,5. Maksudnya kita kena bantu dia untuk dapat percuma prepaid. Itu kita kena ada target kita. Dan bila kita buat lagi, dia akan dapat cabaran setahun. Kita akan mula rasa macam jemu, boring. Sebab tu anak-anak saya selalu kalau dia cakap bosan, saya cukup marah. Saya tak suka anak saya cakap bosan. Anak-anak saya kalau dia kata, kenapa ni? Bosan. Saya paling pantang perkataan bosan. Sebab saya jangan guna perkataan bosan. Jangan kita sekali kata aku dah bosan hidup. Jangan. Ini adalah nikmat yang Tuhan bagi saat, waktu, dan detik yang Allah bagi, tak ada pun rasa bosan. Tetap bersyukur, susah senang bersyukur banyak-banyak. Ya? Jangan sekali kata, dah bosan lah buat Tonwow ni, dah setahun macam ni je pendapatan. Jangan. Ada seorang kawan saya, walaupun dia company lain, saya tetap respect dengan dia. Pada tahun 2013, saya pergi jumpa dia seorang guard. Ya, dia seorang guard dekat Kampung Baru. Dia jadi guard untuk Yuska. Bila saya buat Tonwow ni, saya ingatkan dia. Saya kenal dia dalam HIO marketing. Dan saya pergi jumpa dia, saya present Tonwow. Dia cakap, bagus cikgu teruskan perjuangan. Saya akan terus berjuang dengan HIO. Masa tu income dia dekat HIO, masa tu saya ingat dalam ratus-ratus saja. Dan pada tahun, bila Kanisa yang kita pergi dinner tu, saya ajakkan Kanisa pergi dinner tu, yang dengan HIO tu, saya lupa dah. 2018 lah, 18 lah. Yang kita pakai blazer semua tu, saya lupa dah. Dan saya terkejut pada 2018, masa tu dinner HIO, sebab orang rumah saya masih buat HIO, jual 2018 masa tu orang rumah saya masih buat HIO, jual produk minyak hitam GTX. Sebab tu saya bila ada ejen ajak minyak hitam, saya rasa macam orang rumah saya buat GTX. Lepas tu saya dah tahu perkembangan GTX. Bila datang pandemik pun GTX drop, sale. Sebab bila kita tak bergerak, macam mana orang nak tukar minyak hitam? Betul tak saya cakap? So saya dah lama dengan minyak hitam ni, minyak hitam ni pada tahun 2007 lagi masa tu HIO, dan orang rumah saya terus menyambung dengan HIO. Dan saya terkejut masa tu kawan saya yang guard ni naik pentas masa 2008. Dan masa tu dia jadi leader dah. Pendapatan dia masa tu saya ingat lebih kurang berbelas ribu lah dengan HIO marketing. Maksudnya apa? Dia bertahan sampai sudah. Walaupun benda tu sukar, sulit, dia bertahan. Sebab dia ada belief yang kuat
terhadap produk tu dan dia bertahan. Dan hari ni dia masih lagi bersama dengan Hairul. Saya ada borak dengan dia bulan lepas. Memang dia akui, memang drop sale apa semua. Cuma dia ni seorang yang kuat. Sampai saya nak ajak dia masuk Tonggua pun dia memang masih lagi berdalih. Tak apalah. Saya doakan dia semoga dilembutkan hati oleh Allah untuk menerima benda ni. Itu bahaya juga kalau macam tu. Bahaya, cukup bahaya. Mungkin leader dia tanam gila-gila. Sebab walaupun dia pakai GTX, dia tetap pakai telco lain. Maksudnya dia tutup peluang. Okey. Dan selepas 5 tahun. Benda ni berlaku pada saya selepas 5 tahun. Okey, selepas 5 tahun. Cabaran kita dalam Tonggua ini, bila network kita naik pangkat. Bila pangkat tu sama dengan kita, so overriding makin kurang. So income saya paling tinggi 65,000. Bila saya naikkan ramai peran-peran di bawah saya, income saya drop lah. Jadi bila drop, seketika saja. Bukan drop selama-lamanya. Sebab bila kita menaikkan branch, dia akan berlaku kekurangan. Tapi bukan selama-lamanya. Sebab apa? Bila branch naik peran, dia happy, dia enjoy, dia buat sale balik, volume tu naik balik, kita akan dapat balik apa yang hilang. Jangan risau, seketika saja dia. Yang betul, dan sekarang tengah naik balik, panjat balik. Jadi, kalau orang tak faham, saya tengok ramai branch dah ramai hilang. Okey, branch to Excel ni ada beratus. Kalau saya senaraikan sekarang ni, branch to Excel ada lebih kurang hampir 400 lah. Branch-branch yang termasuk yang baru ni lah, yang baru apa semua. Yang dulu daripada Tuntok to Excel dan sekarang ni Digital Excel, branch total lebih kurang hampir 400. Tapi yang bertahan tak sampai pun 30 orang. Tengok berapa persen saja. Sebab tu saya kata tak ramai yang akan berjuang betul-betul. Sebab apa? Orang yang berjuang betul ni dia faham. Dia faham multi-plan. Kalau orang tak faham, drop lain kau aku. Memanglah drop bila orang bawah naik pangkat. Tapi dalam bisnes kita ni jangan berhenti membina grup baru. Sebab tu saya tak berhenti membina grup baru. Setiap bulan mesti ada saya bina grup baru. Sebab yang naik pangkat, saya akan berlaku pengurangan dan saya yakin mungkin ambil masa setahun tahun dia akan datang balik, apa yang hilang dan lebih lagi akan naik. Sebab volume. Dan kita terus membina grup baru. Grup baru tu kita akan makan infinity 5%. Okey, jadi cukup itu saja untuk cabaran dan strategi. Jadi strategi dia, kalau perasan tadi saya dah cakap apa nak kena buat. Contoh yang pertama, strategi dia banyakkan berkawan dengan serta-serta yang positif. Banyakkan baca buku yang positif. Okey, itu yang pertama. Okey, bila dah join, banyak refer dengan leader. Jangan buat keputusan sendiri. Banyak refer dengan leader. Nak buat cucuk sate ke, nak buat structure plan, family plan ke, banyak tanya apa pro and con. Ingat, setiap benda ada pro, ada con. Ada baik, ada buruk. Ingat. Okey, dan selepas 3 bulan, 6 bulan, setahun, 5 bulan, teruslah bermentor. Macam saya, 2010 sampai sekarang saya tetap ada mentor. Sebab mentor dia ada benda lagi dia bukan sorok, tapi dia tak boleh nak bagi kita pada waktu itu. Mungkin selepas kita dah 5 tahun baru dia cerita. Sebab kalau cerita awal-awal pun tak boleh faham. Bukan waktu kita untuk faham itu. Sebab kita tak lalui. Kita kena lalui dan kita bertanya, barulah mentor kita akan cerita. Itu. Ya. Okey, sekarang kita pergi pada soalan-soalan dia. Okey. Soalan yang pertama ya. Kita tengok soalan-soalan yang pertama. Okey. Tengok apa soalan pertama tadi. Okay. Saya nak tanya pasal overriding cikgu, jika sama pangkat macam mana kita nak kira. Okey Zikri. Yang ni kita kena jumpa Zikri. Kita kena jumpa. Okey, tapi saya boleh cerita. Okey. Dalam Tonggua ni, dalam marketing plan Tonggua ni, kita guna marketing plan unilever. Kita guna unilever. So level 1, level 2, level 3 boleh faham? Boleh faham? Level 1, level 2, level 3. Yang ni bila kita naik pangkat base 10% level 1, 3%, 3%. Ini takkan hilang ni. Ini kekal selama-lamanya 3 level ni. Okey. Tapi bila kata level 1 kita tiba-tiba naik pangkat sama dengan kita ni branch. Kita branch. Kalau kita branch, kita makan level 1 berapa? 10/5, 15%. Level 2, 3/5, 8%. Level 3, 13/5, 8%. Ini yang kita makan ni. Tiba-tiba level 1 kita naik branch. Sepatut kita override berapa? 10 campur dengan 5, 15%. Tapi kita dah berubah. Kita branch, level 1 kita branch, kita bermula makan dekat dia dan tim 1.5 saja. Maksudnya 5% tadi hilang, 3.5 hilang, 1.5 je kita makan. Maksudnya 10 campur 1.5, 11.5.
Jelas? Jadi sebab itulah saya kata, kalau mai cucuk sate, bahaya kalau yang ni naik branch. Kita nak akaun atas dulu yang naik branch, akaun satu dulu naik branch. Boleh faham itu? Okey? Jadi JC dengan JC. Kalau kita JC, melainkan JC. Kalau tak ada JC bawah kita makan 1% infinity. Tapi bila lahir je JC, kita override 0.5 je grup ni ke bawah. Tapi grup lain kita still makan 1% selagi tak ada JC. Bila kita naik SC, kita boleh override direct line untuk line yang sama 4 level. SC, 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 SC. Level 1, 1.5, 1%, 0.8%, 0.2%. Kalau branch, kita override line yang sama. Kalau naik dia branch, kita makan 1.5. Naik lagi branch di bawah kita, indirect, maksudnya level kedua naik jadi branch, kita makan 1%. So 2.5% total untuk dua level. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Ya. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Okey. Okey, pakai di stop. Tak ada comment. Okey, dah stop. Okey, saya nak tengok sebab anak saya tulis kat mana tadi. Itulah sebabnya. Okey, cabaran payah nak konsisten. Okey, dah jumpa dah. Okey, sini start. Okey, maksudnya di sini anak saya, cabarannya payah nak konsisten. Okey. Yang pertama, atasilah dengan doa. Okey, ya. Kita ni siapa? Kita ni tak ada kuasa pun. Allah punya kuasa. Doa kan. Setiap kali kita solat, setiap kali kita bersendirian, setiap kali kita duduk berzikir ke duduk mana-mana saja, ya Allah, aku ni ada satu kelemahan. Kelemahan aku hangat di ayam. Payah betul nak konsisten, ya Allah. Ya Allah, tetaplah hati aku istiqamah dalam perjuangan untuk menjihad ekonomi. Istiqamah dalam kebaikan, ya Allah. Istiqamah dalam zikir, istiqamah dalam selawat. Doa. Itu je. Saya tak boleh cakap apa. Itu je saya cuba amalkan dalam hidup untuk dapat konsisten. Sebab konsisten ini adalah semangat. Semangat siapa bagi? Allah SWT yang bagi. Jadi kalau kita kembali kepada zat Allah Ta'ala, insya-Allah. Ya, yang kedua, menangani penolakan. Menangani penolakan. Okey, saya nak tanya. Rasulullah SAW ada tak yang ditolak masa dakwah dia? Ada tak sahabat nak jawab? Rasulullah SAW dalam berdakwah, ada tak yang menolak dakwah dia? Ada. So macam mana Rasulullah Ada. Macam mana Ada. Rasulullah ada. Macam mana Rasulullah berhadapan? Rasulullah hanya berdoa. Semoga diberikan hidayah. Maksudnya jangan berdebat. Kalau dulu saya menggunakan teknik debat, sekarang saya dah ambil langkah lain dah. Saya tak nak berdebat. Saya nak cerita kat tuan hari ini saya dapat ujian. Saya dapat ujian. Alhamdulillah saya syukur sangat ujian ni. Saya balik daripada boxing tadi. Jadi on the way nak balik ke rumah, saya dapat satu mesej. Mesej ni dia tak bagi salam. Tapi dia punya gambar WhatsApp dia tu macam jurujual online. Sebab ada macam jubah, ada perempuan pakai tu, dia pakai jubah, tapi 3 orang lah macam model-model semua. Dia kata, siapa ni? Nombor tu saya tak save. Dia bagi hi, macam mana saya nak dapatkan singkat Tonwal? Saya kata, bukan Islam ke? Tapi nampak juga produk yang muslimah. Apalah, dia hi, kita pun hi juga. Hi, dia kata, boleh tahu siapa nama? Dia pun kata Zu. Boleh tahu daripada mana, boleh tahu location Zu di mana? Dia kata Kota Baru. Zu nak join Tonwal ni, nak nombor baru ke nak kekal nombor lama? Saya tanya dia. Nak nombor baru lah. Nak nombor baru. Okey, dia tanya saya boleh COD tak? Kebetulan esok pagi saya ada appointment pukul 7 dekat Pasir Mas. Di Tunjung. Saya ada appointment dengan seorang leader pagi esok untuk dijumpa dia. Jadi saya kata, okey, kalau saya dah kira dah appointment tu, perjumpaan tu sampai pukul 9. Lepas tu saya fikir pukul 11 saja boleh jumpa dia kat Kota Baru. Dia dah bagi dah alamat dia, dia kerja kat Fama, Kota Baru. Saya kata ke dia, boleh saya COD? Tapi saya nak ambil jalan yang selamat. Saya kata boleh tak bagi gambar IC untuk saya terus register dan esok saya terus bagi saja. Dia kata apa? Tak apalah kalau macam tu. Saya nak register dengan orang Kota Baru lah. Saya pun dia kata, terima kasih. Saya cakap terima kasih je. Kalau dulu, memang saya hentam tu. Kau ni apa cerita? Kau mesej aku, kau cakap kau nak COD apa semua. Tiba-tiba kau tak nak pula nak ambil dengan orang lain. So kita kena nampak ini adalah ujian daripada Allah Ta'ala untuk mendidik kita. Bila mana kita nak berubah ke arah kebaikan, banyak ujian akan datang. So, bila kita cakap terima kasih, hati kita tenang, kita redha. Bila kita redha, alhamdulillah, kita akan jadi kuat.
Jadi kuat dalam harapan. Kita tak fikir pun. Tapi kita seronok. Dan saya share hal ini dengan isteri. Wah, dia kata bagus lah. Ini dia kata bagus. Ada banyak perkembangan positif. So, cara nak menangani penolakan, yang pertama kita doa. Yang kedua, kenapa orang tolak? Ya, mesti bersebab. Penolakan tadi mesti bersebab. Betul tak? Mesti bersebab. Bukan sekadar orang tolak tu tak ada sebab. Jadi sebab itulah kita kena menguasai 3Q. Yang saya ajar dalam training KTM. InsyaAllah lepas ni kita akan share teknik 3Q. Siapa tahu teknik 3Q? 3Q. Kita tanya soalan tu sebelum kita present, dan selepas kita semasa kita present, sebelum kita present, kita tanya dia soalan, dan kita tanya modal dia, dan kita tanya selepas present tu yes or no. 3 question. 3Q kita panggil. Jadi bila biasanya penolakan tu berlaku bila mana kita attack orang. Contohnya kita yang blast, kita blast dan dia cuba tunjuk minat sekejap, lepas tu dia tolak kita. Tapi kalau kita buat blasting di grup Facebook dan dia tertarik, dia PM kita, maksudnya itu dia mencari kita. Bila dia mencari kita, kita boleh guna 3Q. Tapi kalau kita cari dia, kita jangan tanya 3Q. Q yang pertama, boleh tahu tak kenapa Puan, Tuan, Datuk, Datin PM saya ni? Boleh tahu tak? Dia kata saya berminat dengan SIM kad Wow. Ya betul, ramai yang berminat SIM kad Wow. Tapi ada 2 golongan lah yang PM saya ni. Satu memang nak pakai SIM kad, yang kedua memang ada yang nak ambil peluang SIM kad ni, peluang bisnes ni. Ada yang nak bayar hutang, ada yang share dengan saya nak bayar hutang kredit, ada yang nak bayar hutang personal loan, ada yang nak bayar PTPTN, ada nak hantar mak ayah pergi umrah dan haji, ada yang nak buat rumah, ada nak bayar rumah, ada nak beli kereta. Sudah ada sebab empat. Kita borak dengan kita punya klien tu sebab kita nak tahu di mana keinginan dia orang. Kita nak lock kaki dia. Oh, saya sebenarnya ada cabaran hidup ni. Dalam pandemik ni, bos saya dah bagi cuti tanpa gaji kan. Jadi saya rasa saya perlu cari sesuatu untuk backup lah. So kita tahu dah dia ada tekanan untuk dapat satu peluang pekerjaan. Lepas tu kita tanya dia, tuan boleh tahu tak ada tak saving untuk join ni, kan perlukan modal. Tuan ada berapa modal? Ada tak dalam modal RM100? Dia kata ada. So maksudnya closing lah. Maksudnya kita bukan nak 100 pun. Kita nak RM12.50, lepas tu top up 60 dah baru 75. Betul tak? Lepas tu lepas saya explain ni, saya nak tahu yes or no. Yes or no. Kalau yes, kita buat sama-sama. Kita buat sampai jadi. So kita bagi dia harapan, jaminan. Manusia suka pada harapan dan jaminan. Sebab tu orang politik menggunakan 2 teknik ni, itu harapan dan jaminan. Unilah saya akan bagi anda ini, dia bagi harapan. Dan saya janji, saya menjamin, macam ni. So orang politik menggunakan harapan dan jaminan. Okey, dan kalau no, saya nak tahu kenapa. Saya akan bagi. Saya sebenarnya tak yakin nak buat bisnes ni, tak pandai bercerita. Di situlah kita kena ada kepahaman. Tak pandai cerita tak apa. Hanya pandai share link saja, Zoom. Kita akan bagi Zoom, lepas tu share kepada family untuk masuk dalam Zoom. InsyaAllah, dia orang akan dengar sendiri daripada presentation daripada Master Am, Cikgu Ikram. Master Am tu branding saya yang baru tu, Master Am. Dengar aja daripada Master Am, insyaAllah. Kalau bagus, join saja. Itu cara nak mengatasi penolakan. Ya, okey. Soalan seterusnya, persaingan. Okey, siapa yang tanya persaingan tadi ni? Okey, maksud persaingan ni, adakah dengan Halo Telco? Adakah dengan Red One? Adakah dengan SOX? Betul ke? Siapa yang tanya tentang persaingan? Boleh share dengan saya? Cik dah. Cik dah. Okey, apa maksud persaingan, Cik dah? Dengar macam contoh dok cikgu. Selain daripada telco lain tu satu. Lepas tu daripada sama rakan, okay, kita macam apa dah cikgu? Kita jual juga. Tu persaingan juga tu cikgu. Dia macam 2 dimensi. Salah satu daripada telco lain, salah satu daripada sama-sama Tunwau. Ya. Faham. Okey. Saya faham dah soalan tu. Bagus, Cik Dah. Okey. Benda ni Cik Dah, saya banyak berfikir tentang seorang nelayan, para nelayan yang pergi ke pantai, ke laut untuk mencari ikan, bukan income, ikan. Okey. Bila kita pergi ke laut, kita kapal kecil, ada kapal besar, ada kapal sedang.
Tapi yakin tak? Allah tetap bagi. Walaupun ikan kecil ada, walaupun kapal kita kecil, ada juga kita bawa balik ikan. Kapal sederhana, ada juga. Maksudnya bergantung kepada ilmu ketahanan seseorang. Besar kapal tadi, lagi besar keyakinan kita, lagi besar kerajinan kita, lagi semangat kita teguh, lagi besarlah kapal kita. Tapi kalau kita punya keyakinan kurang, rajin sikit, malas banyak, so kapal kita pun kecil lah. Kalau kapal kecil, dia akan bawa pulang, dia punya rezeki tak banyak lah. Takkanlah yang kapal kecil boleh sampai ke laut dalam, tak boleh. Tapi kalau dia buat pelaburan yang besar, maksudnya, walaupun kita dengan persaingan sama-sama Tuan Wow, saya dah 8 tahun dengan Tuan Wow, saya tak takut sikit pun dengan persaingan. Sebab saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala masih ramai lagi kita punya prospek baru. Kita bukan nak ambil orang yang dah masuk dengan orang lain, tak. So kita kena belajar lah. Kita kena belajar. Apa yang kita kena belajar? Kita sentiasa bina kaki baru. Sebab apa? Cari jiwa-jiwa yang baru. Macam anak-anak muda yang umur 18, 19, 20. Orang yang macam ni yang kita nak. Yang umur 21, 23 ni, yang macam ni kita nak train, sebab di belakang dia tu ada lagi besar potensi. Kita tengok Amway. Dah lama dah Amway. Tapi saya terkejut, kawan saya, ejen Tok SI bawah saya, dia baru join Tok Amway, dia dah naik pangkat yang tinggi dah sekarang. Sedangkan Amway dah lama dah cik dah. Lama dah cik dah buat Amway. Maksud kalau kita tengok, ada lagi ke prospek nak join Amway? Ada. Sebab ada orang join, tak faham, tak ada support, akhirnya mati. Sebab itulah, kita jangan takut dengan pesaing kita. Sebab pesaing ni akan menolak kita untuk bekerja keras. Betul tak cik dah? Kalau saya macam tu. Pesaing ni bagus sebenarnya. Sebab dia akan menolak kita untuk kita kena sedar bahawa aku tak boleh selesa. Sebab pesaing tengah buat kerja, takkan kita tak nak buat kerja. Itu pesaing dari segi dalaman sendiri. Persaingan daripada luar. Halo Telco lah, Red One, B1 lah, SOX lah. Saya cukup seronok dengan ada pesaing ni. Sebab apa? Saya kadang-kadang saya terima kasih kepada SOX. Sebab SOX lah kawan saya masuk SOX. Selepas dia masuk SOX, dia mengenali marketing SOX. Selepas saya jumpa dia, dia nak tahu pasal Tuan Wow, saya cerita pasal plan Tuan Wow, dia kata gila plan Tuan Wow ni. Sampai infinity dia bayar. Macam Halo Telco tak ada infinity. Dia bayar 10.32. Kita bis 10.13. Sebab tu saya pelik. Orang tu nampak pandai, cerdik. Dah buat Tuan Wow. Pergi lagi buat Halo Telco. Siapa tu nama-nama? Yalah, manusia tak sama cara berfikir. Sebab dia gagal matematik sebenarnya. Sebab tu dia nampak 10.32 lagi besar. Tak apalah. Biar dia pergi. Sebab apa? Biarkan loncai dengan lagu-lagunya. Maksudnya hari ni, kita kena pegang betul-betul produk kita. Kita kena yakin betul-betul. Barulah cik dah yang, alah persaingan tu biasa je, tak ada masalah. Kalau masuk perniagaan, mesti ada persaingan. Kalau tak ada persaingan, kita tak akan maju ke depan. Yang penting kita kena relax. Kita kena santai. Buat je kerja. InsyaAllah rezeki kita ada. Saya harap apa yang saya share ni bermanfaat untuk cik dah ya. Okey, yang keempat cepat selesa. Alright, yang sebenarnya cepat selesa, ya ni tak ada cara lain lah. Ini macam cepat selesa ni malas sebenarnya. Jadi cara nak atasinya, bina goal setting yang baru. Contoh, kawan saya lah, dia buat networking disebabkan nak kahwin. Lepas dia kahwin, terus hilang daripada networking. Sebab apa? Sebab goal setting dia nak kahwin. Ya? Dia boleh buat 1000 sehari masa tu dengan saya. Masa tu dia staff Proton, masa tu gaji dia 800 lebih sebulan. Bayangkan buat F4 masa tu dia boleh dapat 1200 satu hari. Tapi bukan setiap hari, tapi pernah dapat 1200 hari, 300 hari, 400 hari. Banyaklah. Boleh kahwin dengan cikgu. Lepas kahwin, terus tak buat bisnes sekarang. Sebab apa? Dia punya setting pendek. Sebab tu saya kata, goal setting yang hebat adalah goal setting akhirat. Berniagalah untuk akhirat. InsyaAllah. Goal setting kita luar biasa. Baru kita nampak, kita akan jadi orang yang nak bagi manfaat sampai mati. Kita kena ada azam macam tu. Rasulullah SAW 5 hari sebelum wafat, tetap berbagi manfaat. Berdakwah. 26 tahun berniaga. 23 tahun berdakwah. Kita tengok sahabat-sahabat berniaga. Pejuang-pejuang Arab, ekonomi Arab datang ke Malaysia berniaga. Akhirnya agama Hindu ditukar kepada Islam. Maksudnya dia nampak perniagaan itu untuk akhirat. Daripada keturunan tu datang ke Tanah Merah, akhirnya wujudnya wali-wali Songo. Dan wali Songo tadi berjuang ke Nusantara 40 tahun, akhirnya berdakwah. Maksudnya jadikan bisnes ini untuk dakwah. Barulah kita tak ada selesa.
Dulu saya pun macam tu juga. Bila income saya nak 65,000 macam selesa, nak relax. Dan sekarang saya ambil tanggungjawab balik. Saya ambil tanggungjawab balik sebab saya kena anggap ini adalah perjuangan yang suci untuk membantu orang lain. Baru tak ada selesa. Bagaimana nak buat ayat promosi? Okey, ini saya suka sangat. Ramai orang suka copy, adjust and paste kan? Kalau tengok saya jarang ambil ayat-ayat orang lain. Saya banyak buat copywriting daripada hati. Sebab mentor saya cakap, daripada hati sampai ke hati. Daripada hati sampai ke hati. So, copywriting yang terbaik adalah daripada diri anda sendiri. So, nak dapat copywriting yang terbaik, anda kena faham apa itu objektif tone wow. Kena faham betul. Apa objektif tone wow? Bukan hanya sekadar buat, orang buat, kita buat, orang buat, kita buat. Bukan. Kita buat ada sebab dan kita tahu apa nilai terbaik dalam tone wow menyebabkan kita boleh buat satu ayat yang menyebabkan orang pula copy ayat kita. Sebab tu S16, kita adalah Telegram group tapi saya jarang update. Kalau datang hati saya nak share baru saya akan buatlah copywriting. Tapi sebenar sahabat-sahabat semua, tolonglah mulai malam ni buat copywriting daripada hati sendiri. Apa yang rasa daripada tone wow ni yang bermanfaat pada diri, family dan orang lain. InsyaAllah bila kita share daripada hati akan terus pergi pada hati. Boleh ke boleh? Cikgu. Ya. Oh, cikgu. Saya ada kelas dari masa 10 hari cikgu. Hak penjana to zero tu kan. Saya belajar copywriting, belajar cara macam-macam. Macam dia ajarlah cara macam kita nak menjiwai, kita nak atar buat TikTok, macam-macam dia ajar. Banyaklah ilmu saya dapat cikgu. So maksudnya perkataan dia, keyword dia menjiwai, betul? Menjiwai dia kata. Apa dia maksud kata, dia menjiwai itu? Menjiwai itu daripada hati. Hati. Orang kena sakit jiwa ni hati, sakit hati. Putus cinta kan? Putus cinta tu jadi jiwa tu. Sebab tu kata copywriting terbaik adalah daripada hati. Saya pernah join dengan copywriting Sifu apa-apa saya lupa dah. 2 hari 1 malam saya bayar 1,800. Masa tu di Audition. Daripada itulah saya belajar tentang copywriting daripada hati. So kami diajar untuk jangan copy orang lain. Share apa yang kita rasa. Jadi kalau nak share yang terbaik, kita kena mendalami apa yang kita sedang buat. InsyaAllah baru kita boleh share yang terbaik kepada orang lain. Okey, bagaimana nak buat ayat promosi? Okey, yang seterusnya persaingan dengan telco yang lain. Okey, tadi sudah jawab dah. Sistem jaringan networking payah nak bina secara berkekalan. Ya, siapa tanya soalan ni? Siapa tanya soalan ni? Sistem jaringan networking payah nak bina secara berkekalan. Siapa? Cik Dah tanya. Oh, Cik Dah. Okey. Okey, Cik Dah. Dalam networking ni, saya juga pernah lalui zaman-zaman gelap. Zaman gelap maksudnya kita hanya nampak nak berjaya, nak duit, tapi tak pernah berjaya. Betul Cik Dah? Tapi setelah saya jumpa mentor saya belajar dengan dia, macam mana kita nak kekalkan terus berjaya. Dia ajar tentang sistem flight. Kapal terbang. Kapal terbang mempunyai tekanan yang kuat ketika nak take off. Okey? Masa tu dia perlu ambil lajak yang jauh. Kenapa lapangan terbang tu memang kena ada ruang yang besar? Lajak. Sebab dengan lajak tadi untuk melawan tekanan yang kuat di depan. Sebab bila ada tekanan dia boleh mendongak. Dipanggil ada tenaga tekanan di sini menyebabkan dia akan mendongak naik. Bila dia terbang, dia perlu konsisten melawan arah. Angin datang ni. Sebab tu dia boleh naik. Kalau angin tak ada, tak boleh naik. Sebab tu, orang yang hina kita, orang yang kutuk kita ni penting. Sebab inilah orang yang kutuk kita ni. Akan menolak kita naik. Bila kita naik, tak cukup, tak kuat, itu yang ada sejarah flight, dia akan terjun ke depan. Sama juga dengan bisnes. Kita ni, tengah duk take off cantik-cantik. Datang bisnes lain ke depan, pergi tinggal bisnes ni, buat bisnes lain, nak take off balik. Akhirnya bisnes tu meredup jatuh. Macam S19, walaupun kita buat 2, nampak tak? Saya buat 2, projek 19 ada 2. Itu tone wow dengan Zaras. Tapi saya tinggal tak tone wow? Saya nak tanya. Saya ada tinggal tak tone wow sekarang? Ada tak saya tidak balance dari segi preview? Dari segi coaching? Sebab tu saya kata, kalau di payung S19, kita takkan hina tone wow.
Tapi ada sahabat kita, dia buat saja minyak hitam, leader dia tu datuk. Konon-kononnya pergi kutuk Tuan Wow depan saya. Saya kata, ya Allah, kalau leader dah kutuk Tuan Wow, maksudnya mental dia dah kena serap. Dah kena sumbat dengan mentaliti yang teguh. Dia kata apa? Tuan Wow ikan kecil, lambat kaya. Ini bulan pertama 10,000 dah. Memang 10,000 kalau stokis 30,000. Kita ni ada tak orang menjadi stokis 30,000 top up? Tak ada. Maksudnya apa? Nak konsisten ni kita kena tunggu bila dah mula autopilot. Bila autopilot, kita kena sentiasa hidup dengan ilmu. Network kita perlu dengan ilmu. Kita sponsor 100 orang, belum tentu kita boleh hidup. Okey? Belum tentu kita boleh hidup. Sebab apa? Kalau 100 orang ni user lama-lama expired, habis. Tapi apa saya nak share, bulan pertama 4 orang saya present dan join. Saya present lagi kepada 40 orang, total 2 bulan 18 orang. Apa saya buat? 6 bulan saya bersama dengan leader ni. 6 bulan daripada zero, dia orang sampai jadi hero. Tak tahu nak terbetok, saya ajar. Bawa orang saya terbetok. So sekarang ni kita ada prospek, bawa data Zoom, saya yang buat untuk anda, untuk meyakinkan prospek anda. Itu tugas saya. Bila dah sampai satu tahap, dia autopilot. Macam saya lah, alhamdulillah, tak buat sekarang pun income tak bulan naik. Memang saya nampak, tak bulan naik. Sebab apa? Hasil daripada 78 siri KTM saya buat. Kami buat bersama 78 siri, dan daripada training itulah yang menyebabkan autopilot berlaku. Sekarang autopilot. Jadi Cik Dah, sebab tu saya kata bila Cik Dah perkenalkan ramai orang, macam sebuah negara itu dia maju disebabkan pendidikan dia, bukan kerana ramai rakyat dia, bukan. Okay? Kita tengok negara mana yang ramai rakyat, ramai. Yang ramai China, India, Indonesia. Tapi yang maju Singapura. Sebab pendidikan Singapura tak sama dengan Indonesia dan Malaysia. Betul tak? Universiti dia level-level dia hebat di Singapura. Negara dia tak ramai, tapi taraf level pendidikan dia berbeza. Sama juga dalam network. Pesaing ramai, orang yang buat Tuan Wow. Tapi adakah akademik S19 sama dengan akademik lain? Tak. Kita punya level akademik berbeza. Kita menekankan tentang pembinaan, kita tekankan tentang ilmu. Di situlah kita akan pantau, guide. Cik Dah, ramai anak tapi tak hantar ke sekolah. Macam mana anak-anak kita? Kucing kacil lah. Tapi kalau kita ada 10 je anak, kita hantar dia pergi sekolah, hantar masuk Zoom training. Macam malam ni hantar, mana-mana dah exam, masuk training ni, ini free saja. Cikgu buat free je. Kan? Dengar je. Sebab apa kita nak change dia orang? User to agent. Agent to agent quality. Agent quality to fighter and legend network marketing. Siapa nak jadi legend network marketing? Ya. Alright. Tiru sukses pattern. Okey, memang kena tiru. Apa beza MLM dan networking? MLM dan networking perbezaan perkataan saja. MLM, apa itu MLM? Multi level marketing. Networking maksud net adalah jaringan, kerja yang berangkaian. So multi level, level 1, level 2, level 3, level 4. So jaringan. Tapi bahasa lain adalah networking. Kenapa kita banyak guna perkataan networking? Sebab ramai orang takut dengan MLM. Bila sebut MLM, orang nampak dah menipu orang. Berbilang tingkat, bahasa Melayu berbilang tingkat, berbilang level. Kalau di Indonesia, lantai dipanggil, berbilang lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lantai 1 10%, lantai 2 3%, lantai 3 main lantai dia kata. Kalau saya 2009, alhamdulillah kali pertama saya buat network terbang sampai ke Indonesia, ke Jakarta masa tu. Dan saya present di Jakarta di Mangga 2. Masa tu di Mangga 2 saya present dan saya seronok bila dengar leader-leader Indonesia dia kata lantai. Okey? Jadi kalau masuk lalu mampus. MLM masuk lalu mampus. Member banyak member, betul tak? Jadi orang takut sebab dulu leader-leader tak bertanggungjawab. Sebab itulah S19 Academy kita banyak educate people. Hari ni tolong jangan jadi tamak. Sebab bila tamak banyak masalah akan datang. Kan? Duit tidak bagi, tidak register, produk tidak sampai. So MLM banyak macam tu. Dan yang paling takut adalah money game lah. Sebab tu orang kaitkan money game dengan MLM tu sama. Jadi kita kena betul balik. Inilah tanggungjawab kita hari ni. Kalau orang yang benci MLM, kita duduk semeja dengan dia, cakap dia tenang-tenang, relax sikit. Kenapa benci sangat MLM? Dia pun explain,
Itu bukan MLM. Itu skim cepat kaya. Sebab tu kita nak masuk MLM ni, perkara pertama, kita kena tengok AJL license ada tak? Kita kena tengok company tu dah tahan lama dah. Ya, azan kat dia. Boleh juga cikgu, azan kat dia. Boleh. Bagi dia sedar kan. Jadi alhamdulillah. Ada lagi soalan? Soalan ada lagi? Saya rasa mana saya boleh jawab, saya jawab. Apa lagi soalan takut kita tinggal? Cikgu ada soalan cara nak upload offline ni, apa yang perlu fokuskan first? Soalan pertama. Okey. Cara nak offline ni, cara yang pertama, pastikan kena ada A4, pastikan kena ada pen 3 warna. Okey, pen 3 warna. Pen 3 warna, kena ada calculator, kena ada file, kena ada buku. Dan yang paling penting, minda kita kena cukup lengkap dengan knowledge. Cukup lengkap dengan knowledge. Dan untuk tabletop offline ni, kalau boleh, bila saya ke Gua Musa, cuba invest masa dengan saya 3 ke 4 jam, kita buat praktikal. Nak awak jadi prospek, saya jadi presenter. Boleh buat macam tu. Sebab offline ni dia kena ada sentuhan sikit, dari segi lelaki-lelaki boleh sentuh, tak ada masalah. Tapi yang penting kita kena banyak menguasai ilmu masa nak buat talk. Jadi nak dapat ilmu tadi, skill tadi, tak ada cara lain, buat dan terus buat, baru akan dapat ilmu. Itu je cara dia. Skill tak dapat datang dengan cepat. Dia mesti kena buat sentiasa. Okay. So, saya rasa cukup dah tu. Dah nak pukul 11 dah. Dah. Esok pergi tunjuk ke Master Am. Master. Ya, saya pergi tunjuk esok. Saya pergi tunjuk. InsyaAllah kalau lepas surat meeting ni kak, sampai tunjuk lah. Alah balik singgah di Terang. Boleh kita singgah Terang. Boleh kita singgah Terang. Nanti kita singgah Terang. Boleh. Okey, jadi untuk coaching malam ni kita rasa cukup itu saja. Jadi saya minta maaf kalau terkasar bahasa, terguris ke apa semua. Tak ada niat nak mengajar, cuma sentiasa ingin berkongsi manfaat dengan sahabat-sahabat semua. Dan saya doakan semoga capai pangkat-pangkat yang hebat di sini dan semoga terus berjaya untuk menjadi yang luar biasa. Kalau ada banyak bisnes pun tak ada masalah. Yang penting jangan tinggal tonggau. Sebab tonggau cukup luar biasa. Terus terang saya cakap dalam banyak-banyak bisnes, inilah bisnes yang cukup luar biasa. Tak pernah bocor, setiap bulan ada income 5 angka. Ya, alright. Jadi yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya doakan semua anda berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bertalu, rendah di kalbu.